Dah ada. Okey, baik. Dah ada, baguslah. Baru ada kotak. Alright. Salam. Dengar. Buka Dengar ke? Buka Sedap. lah. Oh, So, ni baru. merah juga dia. Dah lah. Okey. Dah lah Kata baru ada first seorang time lagi. nak live. Ya? Ada tak kawan seorang lagi, kawan kita? Jadi ke tak? Oh, tak ada. Dia tak Kita dapat berdua je. join sebab dia pergi berkempen fizikal. Alright. Okey, Alright. Farhan ni you perkenalkan diri dululah. Alright. So, orang kampung? Wah, Siti Haza. betul. Ada orang komen. Tak. So, saya Farhan. So, ni first time TikTok live ni dengan Yani. So, tadi kena bully sekejap 15 minit cari request tak jumpa-jumpa siap. Aku sampai Google. Macam mana nak request? What happened? Tak tahu kenapa weh. Okay. Alright. So, kenal Yani ni sebab currently aku pegawai kepada YB Fahmi lah di KKD, Kementerian Komunikasi Digital. So, adalah kenal dengan Cik Yani dan beberapa lagi tim. Jadi itu je lah. Okay, sebenarnya malam ni kalau nak tanya berkenaan dengan siapa-siapa nak tanya berkenaan dengan KKD punya progress ke, nak marah Fahmi Fadzil apa-apa, lepas geram dekat Farhan ni. Saya benarkan untuk lepas geram kat dia sebab dia pegawai Fahmi. Jadi nak tanya apa-apa, betul tanya kat dia. Kan? Okay, baik. First of all, Fahmi Fadzil ni selalu kena attack lah. Dia sebenarnya pada pandangan saya kan, sebab kalau orang yang ambil tahu tentang skop kerja dia, apa yang dia buat dan sebagainya, dan kita tahu tak mudah, sangat mencabar sebab sekarang ni zaman fitnah tau. Dan fitnah ni sangat cepat. Lepas tu bila lah katakan sesuatu fitnah tu keluar, yelah kita baru jadi kerajaan, lepas tu dia baru dilantik, nak kuasai sesuatu kementerian tu takes time. So how you macam menghadapi lah sebagai seorang pegawai kepada Fahmi Fadzil ni, selalu kena marah ke tidak, maknanya dia lepas geram kat kau ke tidak? Silakan. Okay, first of all tak ada. Nanti YB masuk aku tak tahu Tak apa, dia ceramah tempat lain kan. Cumanya dari segi first ya pasal Fahmi Fadzil dia tak ada malas lah. I think macam mana karakter dia dekat luar tu tak adalah kata 100% sama dekat office. Dia ada strict dia, kadang tegas, kadang ni. Cumanya kalau nak tengok betul-betul dia tegas waktu meeting-meeting yang jumpa telco, nak minta turun harga, itu semua memang you can see the different side of YB Fahmi lah. Itu satu. Tapi dari segi kecam ni I think dia tengok juga pasal kes apa. Kadang-kadang ada kecaman tu memang pada Fahmi Fadzil, pada KKD, pada apa-apa isu yang melibatkan orang kata Fahmi Fadzil lah. Contohnya macam kes 1975 hari tu, konsert, and then pasal isu ucapan di masjid dan sebagainya. Jadi benda-benda ni memang ada dikecam, tapi from YB Fahmi punya side dia memang keluar statement. I think macam contoh 1975 tu berlaku 11 malam, 3 pagi dia dah keluar statement, 10 pagi hari Sabtu dia buat meeting, selesaikan isu tersebut. Dan baru ni pun vendors yang terkesan diselamatkan dan sebagainya. Jadi ada isu yang memang melibatkan YB Fahmi, tapi ada juga isu yang kadang-kadang kementerian lain tapi ada yang minta untuk YB Fahmi jawab. Jadi bila ada isu tu melibatkan kementerian lain tapi tak dijawab, jadi orang kata Fahmi slow dan sebagainya. Tapi sebenarnya kadang-kadang ini berlaku kata salah faham dari segi tugas. Sebenarnya kalau ada kementerian lain ataupun menteri ada krisis dan sebagainya, sebenarnya bukan YB Fahmi yang boleh jawab atau perlu jawab. Ianya terletak pada wisdom menteri tersebut ataupun suar beliau, Setiausaha Akhbar, dan juga unit komunikasi korporat. Sebab kementerian ni dia ada menteri. Kalau ada krisis dekat situ, menteri dia kena ke depan. YB Fahmi tak boleh overshadow dan tolong jawabkan untuk kementerian lain, sebenarnya tak boleh. Jadi the best we can do adalah we can contact
kementerian tersebut. Kita boleh beritahu what are the sentiment dan sebagainya. Tetapi pilihan sama ada nak jawab bila atau tak nak jawab, itu pada kementerian masing-masing lah. Jadi dekat situ ada sedikit kadang-kadang yang bila ada isu kementerian lain pun dia kena kecam. Kat situ kita tak boleh buat apa lah. Sebab kita open for orang kata kritikan. Kalau menteri ni tak dikritik pun susah juga. Dia kena dikritik. Tapi kalau kritikan tu bawah jurisdiction kita, bawah orang kata kita punya kawalan, insyaAllah kita buat yang terbaik lah. Tapi kalau kritikan itu satu yang beyond our jurisdiction, suruh komen pasal kementerian lain secepat mungkin, itu tak boleh buat. Memang bukan tak nak buat, but we cannot do that lah. Okey, baik. Kalau macam tu, kalau saya yang tanya, saya tak tanya soalan yang ringan-ringan lah. Okey. Apa tuduhan yang paling berat so far? Sebab kita tahu dengan so far, nanti nak tanya juga berkenaan dengan 1975, berkenaan dengan apa lagi, banyaklah yang wala letak di situ, lah. Wala Untit yang dijemput ke TV. Aku rasa TM masa tu ada seorang Wala Untit yang masuk betul. Lepas tu banyaklah. Fahmi ni jadi punching bag kiri dan kanan, pihak lawan pun hentam dia, pihak sendiri pun hentam dia, korang bayangkan lah. So dia tu kecil aja kan, tapi dia ni dia dah macam ditumbuk kiri dan kanan lah bagi saya lah. It's not fair, but itulah resamnya kan. Orang nak jawatan tapi dia tak tahu cabaran tu bagaimana. Apa yang you think yang the most unbelievable lah, fitnah ataupun kecaman atau apa-apa saja isu yang korang rasa Masya Allah, seriously, apa dia? I think benda yang paling besar yang melibatkan YB Fahmi ni dari segi kontrol media sosial lah. Ini kadang-kadang bukan daripada penyokong PN saja. Kadang-kadang penyokong pakatan. Ingat tak yang dia berucap atau pentas pasal dia kata jangan harapkan habuan tu semua, lepas tu itu pun ada. Kan itu antara yang itu sebenarnya waktu tu ada media yang memang salah letak headlines, dan media tu pun text YB Fahmi personally minta maaf atas kesalahan tersebut. Tapi itu hal yang sangat dalaman. Tapi kalau tanya saya lah Cik Annie, yang paling berat itu sampai sekarang yang orang masih percaya, dia create this perception dan dia percaya adalah Fahmi control TikTok. I think this is something yang memang dia macam ni lah. Benda ni kalau dari segi PN, dia punya spokesperson yang suka cakap, oh Fahmi buang akaun saya, Fahmi turun akaun saya, ni Sanusi. Dari segi cyber trooper pula, Papa Gomo, Salim, ni suka cakap seolah kita turunkan TikTok. Sebenarnya tak boleh pun. I mean, ini hakikat yang kena terima. Saya ambil contoh yang ni, dalam perikatan sekarang ni, kalau tengok, dia ada 2 bekas menteri komunikasi tau. Dia ada Saifuddin Abdullah, dia ada Anwar Musa. 2 orang bekas menteri. Tapi pelik tak? Kalau dulu contoh masa PH lah, PH pertama perintah, Lim Guan Eng teruk kena dengan Najib. Sebab apa? Dia Menteri Kewangan, Najib Menteri Kewangan. Jadi Najib tahu selok-belok portfolio tu, jadi apa pun Guan Eng buat dia hentam. Itu normal. Bekas menteri dalam portfolio sama dia hentam. Tapi Fahmi ni dia pelik. Dia Menteri Komunikasi. Bekas Menteri Komunikasi ada 2 dekat sana. Anwar Musa dan juga Saifuddin Abdullah. Tapi pernah tak sekali kita dengar Anwar Musa atau Saifuddin dia kritik Fahmi pasal kontrol sosial media? Tak pernah, sebab bagi saya lah, selemah-lemah 2 orang tu pun. Tak ada, aku gurau je. Selemah-lemah 2 menteri tu pun, sekurang-kurangnya dia pernah duduk jawatan tu, dia tahu tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol. Social media ni, apa-apa, Twitter ke Facebook ke TikTok, dia tidak boleh sen di bawah MCMC. Jadi tak boleh kontrol. Sebab tu Sanusi boleh kata TikTok dia kena buang. Itu kena faham, TikTok ni dia ada 2. Satu sama ada melalui algoritma, kita cakap mencarut sikit pun kadang dia detect, dia buang akaun kita. Dia suspend. Dan kadang-kadang sebab report. Bila report tu dibuat, jadi dia diturunkan juga. Bukan sebab kita. Dan ini hakikat yang semua kena terima. Kerajaan tak boleh nak kontrol. Kalau betulnya nak kontrol sekalipun, tak boleh kontrol. You cannot control social media sebab you tak ada power. Jadi Sanusi ke siapa pun kalau teruskan fitnah tu, bagi saya dia tahu fitnah.
Sebab Sanusi dia boleh call Saifuddin, dia boleh call Anwar Musa tanya, boleh ke Fahmi ni control social media? Dia boleh buat benda tu. Tapi dia tak buat, ataupun mungkin dia buat dan dia fitnah. Jadi bagi saya benda ni macam fitnah yang berterusan. Oh, kenapa control TikTok? Kenapa sekat TikTok? You cannot do that. Kalau boleh buat yang ni dekat Twitter dulu tu, zaman Twitter orang kata jadi sarang PH, dah lama kena sekat dah. Sebab kalau diorang boleh buat, diorang dah turunkan macam-macam kandungan kita. But they cannot do that. Sama juga dengan TikTok. Betul. So itu fitnah terbesar lah yang kita terima dan kena hadap benda tu lah. Okey, berkenaan dengan Telegram tu. Aku ingat hari tu dia orang duduk sampah kamari tu kan. Dia duduk heboh berkenaan dengan dia kata, Fahmi Fadzil nak sekat kebebasan bersuara kita, nak ban Telegram lah dia kata dan sebagainya. Sebenarnya dia tak tahu sebenarnya apa sebenarnya Fahan. Okey, Fahan bagi tahulah, Fahan cerita. Dia macam ni, Telegram ni, okey, dia dah sedikit melibatkan dasar lah. Jadi Telegram ataupun semua social media ni memang kita boleh panggil untuk just diorang ada diorang punya guideline. Guideline diorang contohnya benda lucah, benda-benda yang ekstrim, benda-benda yang drug dan sebagainya tak boleh. Mana-mana social media pun tak boleh benarkan. Tetapi kalau kritik kerajaan ni semua, kalau contohlah Fahmi kata boleh tak you buang kandungan-kandungan kritik kerajaan, diorang takkan layan. Sebab polisi guidelines mereka benarkan untuk buat benda tu. Tapi sama juga Telegram. Bila kita panggil Telegram, yang kita orang kata apa, panggil tu sebab isu-isu seperti pornografi banyak dekat Telegram. Even ada kes drug pun dekat situ, maknanya penjualan dadah, penjualan sijil palsu dan sebagainya berada Telegram. Dan saya rasa semua orang pun dalam ni boleh akui hampir setiap hari dimasukkan dalam fake investment group. Pelaburan 1,000 dapat sejuta mesti ada. Ya Allah, yang tu Ya. Aku keluar je ada orang masukkan. Keluar je ada orang masukkan. Jadi bila benda ni berlaku, kita minta kerjasama Telegram. Dia tak nak bagi kerjasama. Kita contact MCMC lah. Contact Telegram. Dia tak nak kerjasama. Jadi it's like an open punya black market dah Telegram ni. Jadi kita tak boleh benarkan. Jadi waktu tu Wabi Fahmi hampir beri kata dua. Sama ada you datang bagi kerjasama untuk isu-isu ini, atau mungkin kita boleh bawa ke kabinet dan terus ban Telegram sebab seakan-akan dah tak boleh nak kawal. Jadi bila dapat kenyataan begitu keluar, baru diorang datang di PDRM dan diberi teguran dan cuak jugalah bila ada kenyataan yang kata mungkin kita kena terpaksa ban lah sebab banyak sangat jenayah yang berlaku di Telegram tu. Betul. Kan. Betul. Jadi bila ada perbincangan tu, waktu tu alhamdulillah Telegram dan juga pihak PDRM, MCMC dan juga YB Fahmi chair waktu tu, meeting tu, I was there. Memang diorang commit akan beri kerjasama lah. So now ada kerjasama antara, kerjasama tu pun bukan dengan pejabat menteri. Kerjasama tu adalah MCMC, PDRM dan juga Telegram. Kita tak masuk campur dah lepas tu dia punya cuma ada reporting dihantar dan sebagainya. Itu saja. Jadi kalau kata, saya tahu diorang kata kita nak buang Telegram sebab takut dengan Telegram belah perikatan. I think this is ridiculous lah. Kalau kita nak takut, semua channel pun ada perikatan. Semua channel pun ada pakatan. Dia tak perlu dah kita buang. Dia beli dia beli FBX juga. Jangan sembang lah dua tu kan. Okey, aku nak buka pada soalan lah. Silakan Miwa. Miwa ada nak tanya soalan tak? Tanya panas sikit. Dia yang sejuk-sejuk saya suka. Saya bukan dapat yelah ada orang belikan dia, betul. Silakan. Saya nak tanya yang panas tak adalah sebab kat bawah ni banyak tanya kita beli view ke? Nak tanya kepada beli view tu. berkenaan dengan beli view ni. Excited kita nak dengar apa ada berucap atau pentas mengenai si gorila tu dia boleh lah 60k Sanusi berapa puluh k kan beli view boleh lah kan. Tapi sedangkan dia macam the most famous crime streamer dekat YouTube pun 60k je dia punya, itu paling famous dalam dunia. Satu dunia datang dengar dia cakap English. 60k juga dia punya view. Takkanlah Nusi cakap sorang-sorang 60k paling benar tu. Tak, masalahnya yang baru keluar daripada gua pun tiba-tiba buat live hari ni, buat live dah 7-8k. Lepas tu berbelah-belah k.
Dalam masa 2 minggu aja baru buat live. Macam tak logik lah. Kita Ya. tahulah algoritma TikTok ni macam mana. Ambil masa. Silakan Farhan. Oh, okay. First of all, bukanlah wakil TikTok nak menjawab kan. Tapi dari segi beli view ni memang yang difahamkan memang ada servis itu ada. I mean mana-mana social media pun dia secara sahnya tidak ada penjualan view tu, tetapi ada third party punya ni dan sebagainya. Jadi kalau nak tanya saya secara pribadi, I have no idea lah whether dibeli ke tak, sebab saya sendiri tak pernah orang kata diberikan data oleh sesiapa beli view lah. Saya tak tahu kalau bagi Fahmi sebab dia yang keluar segmen, tapi itu di ceramah politik dan saya rasa nanti Yani boleh tanya dengan Ibu Fahmi waktu Sebenarnya saya tahu cara dia macam mana, cuma tak nak buat je. Sebab ya, apa? Tak betul. pandai. I think Nak cuma buat kalau apa-apa. nak kita sahkan, oh betul ke belah sana, itu susah untuk kita kat sini. Saya sekarang kata memang diorang beli itu, tak, saya Yalah. I don't have the Tapi gap to say that lah. disebabkan keluar daripada mulut Fahmi Fadzil tu, dia jadikan diorang ni ialah orang tengah panas kan. Tapi kalau kita lihat pada pandangan berpengalaman buat live dekat TikTok ni, dia at least mengambil masa setengah jam tengok macam ni. Tadi sekarang ni kita dah live 17 minit. Untuk mencapai 1,000 tu it takes time. Untuk algoritma, lepas tu engagement tu, ini adalah genuine. Tengok pula, kalau nak tahu tengok pula komen tu. Kalau komen tu terlalu slow tapi korang punya view 20k, doesn't make sense lah. Okay, macam ni, okay 1.2k kan. Tapi kalau lah kau live 2 million like, 6 million like, tapi komen macam ni, tak, dia orang tak boleh nak marah Farhan. Sebab orang yang marah ni, bila kita kata sesuatu, kalau dia terasa, maknanya dia lah makan cili. Kalau korang tak makan cili, korang tak payahlah nak melompat. Kan, aku simple je. Betul tak? Okay, baik. Tulisan Jawi dia kecil sangat lah. Abang ni nama apa Ikhzan. Assalamualaikum. Tulisan tu kecil sangat. Ikhzan Yaakob. Okay, silakan. Saya nak tanya pada siapa-siapa lah, Cik Farhan ke siapa-siapa lah. Wajarkah akta MC ni diperkasakan? Maksud saya mungkin kita ada tambah baik, kalau nak tambah baik tu dekat mana kan? Supaya mungkin kita boleh buat jugalah macam zaman Mahathir dulu. Kalau salah cakap terus kena tangkap kan. Dan saya pun rasa patutlah ditangkap penyebar fitnah ni, sebab memang sangat merunsingkan lah kewujudan puak-puak macam ni kan. Apa akta MCMC tu macam mana tu, kalau kita boleh ada carangan untuk dinaik tarafkan ke kan, ataupun ditambah baik, diperkasakan ke di mana-mana tempat yang Cik Farhan tahulah. Okey, yang kedua pasal review ni. Saya nak tanya lah, betul ke review ni, betul ke beli view? Dan kalau dia beli view tu memang ID orang yang real person ke ataupun just machine ke apa ke kan? Dia macam ni, setahu saya, sebab Farhan tak payah tanya dia dah tahu sebab dia tak biasa live TikTok. Dia dah beritahu dah tadi. Kau tanya dia memang dia tak. Setahu saya, bila kita nak live ni, dia ada promote tau. Kau nampak tak, bila kita nak live, kalau orang biasa live, dia ada promote live tu, masukkan berapa engagement yang kita nak, lepas tu bayarlah. Saya tak try lagi, so I don't know. Yang ni, Tapi masalahnya dia suruh kita beli. Korang payung lah. Kau ingat kita ni berbayar bagi ke? layan satu aku beli sekarang 2,000 view. Cepat. Payung lah. Bagi singa. Bagi layan satu. Terima kasih. Ada ke suruh kita beli? Itu jelas. Dan saya untuk last kali saya nak ucap tahniah kepada Kerajaan Perpaduan kerana telah berjaya mengumumkan insentif padi tu kenaikan daripada 360 ke 500. Saya ucap tahniah banyak-banyak pada Kerajaan Perpaduan. Dan inilah satu benda yang tak pernah dibuat selama 24 tahun tak silap saya. Apa yang
beritahu, dan memang kita tahu pun dah 24 tahun tak naik padi punya tarif daripada pesawar ke nak jual tu lah. So tahniah pada Kerajaan Perpaduan, tahniah pada rakyat pesawar padi, anda memang berhak dapat yang terbaik. Alhamdulillah, insyaAllah saya rasa yang datang kita akan dapat lagi baik daripada tu, insyaAllah. Alright. Baik. So nak jawab soalan tadi, ni akta komunikasi. Boleh lah tu. So, okay, untuk akta komunikasi multimedia ni memang dia dah ada, akta sedia ada untuk apa-apa yang menyentuh dari segi 3R dan juga fake news. Jadi kalau ada sentuh isu-isu begini, tak kisah parti mana pun, memang MCMC boleh siasat, dan kalau ada kes boleh dakwa. Ini memang sedia ada. Jadi isunya adakah akan digunakan untuk politik atau tidak, itu yang selalu mana-mana kerajaan ambil alih. Tapi di bawah Kerajaan Paduan ni, mandat kita mudah, memang disebut. YB Fahmi memang sebut, tak kisah siapa, kalau sentuh 3R, pasal kaum, agama dan juga raja, dan juga fake news, memang boleh siasat je, tak kisah siapa. Dan kita takkan tahu pun siapa yang mereka nak siasat. Contoh hari ni, pagi tadi, you tahu Injang kan? Injang Nation. Injang Nation ni, dia pro kepada Kerajaan Perpaduan. Pun dia ada MCMC try untuk buka dan juga report dia punya tweet kepada Twitter untuk diturunkan. Maknanya, kalaulah nak kata kita pilih side mana, tak betul lah. I know Injang secara personal pun. Sebabnya YB Fahmi pun ada engage kat Twitter sebagainya. Jadi kita kenal. Tapi orang ni pun MCMC nak suruh turunkan Twitter dia dan sebagainya. Itu sendiri pun satu bukti yang kita tak masuk campur. Cuma undang-undang sedia ada, dah cukup. Cumanya nak kerajaan tu kena decide sama ada you nak masuk campur ke tak masuk campur. Dan kita pilih untuk tak masuk campur. Sebab tu saya cakap terus terang je ni. Benda ni memang akan backlash sikit dekat YB Fahmi bila kita orang kata pilih untuk tak nak masuk campur ataupun biarkan begitu. Sebab kadang-kadang ada penyokong yang saya sendiri secara peribadi, I can prove it pun, ada yang kata, kita pun dipanggil oleh MCMC. So saya kata kenapa? Rupanya memang dia sentuh 3R. Maknanya dia maki hamun pihak lawan tapi dia guna perkataan menyebut kaum tertentu sebagainya. Jadi kalau macam tu, memang MCMC boleh siasat. Jadi diorang makin marah lah kita, kenapa takkan dah jadi kerajaan pun penyokong sendiri kena. Tapi itu hakikatnya, kalau kamu sentuh 3R, tanpa kisah politik mana pun, kamu dipanggil lah. Sebab tu kita orang tak tahu. Tiba-tiba tweet, siapa Sufi ke siapa itu, kata dia kena panggil dan sebagainya. Sebenarnya manalah kami nak tahu. Kadang-kadang PDRM, kadang-kadang MCMC. Jadi benda ni memang agensi di bawah KDN, PDRM contohnya, dan juga MCMC. Diorang hanya diberi mandat untuk guna kuasa yang ada untuk siasat ikut undang-undang. Tapi kalau dia parti mana pun kita tak kisah. Tapi sebab tu YB Fahmi selalu sebut 3R ni tak kisah penyokong sendiri ke bukan penyokong sendiri pun jangan sentuh. Kalau sentuh MCMC dah siasat, lepas tu minta tolong pun tak boleh buat apa. Sebab kamu sendiri sentuh 3R, tak kisah daripada mana. Jadi masalahnya penyokong kita pun kena tangkap, tak adalah bising sangat. Yang penyokong sana kena, dia kata Fahmi yang minta siasat. Satu je lah, we don't have time to think about you guys lah. Untuk nak fikir, nak kenakan siapa hari ni, tak ada masa pun nak buat benda-benda tu lah. We have so many mission dekat KKD untuk internet dan juga keselamatan cyber, ekonomi digital. Tak ada masa nak fikir untuk buat-buat ni lah. Berkenaan dengan kes anak si Muhyiddin yang lari ni, NIISE tu, yang dia sebenarnya, kau tahu tak kes tu macam mana, Farhan? I think kes tu kita pun tak naklah komen sekarang because benda pun tengah siasat dan sebagainya. Cumanya I think people can judge dari segi dalam 33 bulan pertama waktu mereka kerajaan. Sebab bagi saya dia simple lah. Muhyiddin ni memang seorang yang pelik sebab dia jadi kerajaan dengan kita, PH. Lepas tu dia sendiri khianat, dia keluar. Sepatutnya orang yang paling marah ni adalah Anwar. Anwar Ibrahim patut marah Muhyiddin sebab dia khianat Anwar. Tapi Muhyiddin ni punyalah, kalau ikut logik, bukannya Anwar yang marah dia sangat. Masa kempen PRU, lepas kerajaan terbentuk sebagai, dia antara orang yang paling kuat marah Anwar. Dia rasa macam Anwar pula buat dosa kat dia. Sebenarnya dia buat dosa kat Anwar. So dekat situ kita tahu kenapa dia terlampau marah, kenapa dia terlampau nak saat kerajaan kekal. Because secara logiknya, you have something to hide.
That's why you takut sangat kerajaan atau you jatuh ataupun you hilang kuasa. Dan hari ni terbukti pun. Kes-kes yang diorang dah mula didakwa dan sebagainya, sebab tu mereka nak sangat kalau boleh kerajaan ni tumbang supaya selamatlah dunia akhirat kan. Tapi kalau siasatan tu dari pribadi aku tak tahu yang ni. I mean apa yang berlaku lepas ni siapa dan sebagainya, of course I don't know. Tak dimaklumkan pun benda tu. Dan bagi Fahmi pun takkan tahu benda tu. Okey. Berkenaan dengan Papa Gomo dan Walaun kata dalam TikTok ni yalah, tak kira lah Walaun ke Setro belah PN ni, dia saya kata kalau kena ban tu dia salahkan kerajaan. Sebenarnya ada kecampur tangan sebenarnya. Tadi kau dah jawab kan, tapi disebabkan ada seorang suruh I tanya juga soalan ni sebab Sanusi kan. Sebab Sanusi kan dia tuduh akaun saya telah di-ban apa semua, dia merentan hari tu. Sebenarnya memang macam tadi aku mention lah, memang tak boleh. Media social media ni memang tak boleh dikawal oleh sesiapa pun. Bukan soal menteri tu baik ke menteri tu jahat. Kalau menteri tu ada niat nak kontrol pun dia tak boleh kontrol. Sebab itulah undang-undang yang ada. Sebab tu dia simple lah, macam aku cakap tadi. Saifuddin Abdullah bekas menteri komunikasi. Anwar Musa bekas menteri komunikasi. Diorang pun tak pernah kata Fahmi kontrol. Sebab kalau dia sebut, dia pun tahu benda tu bodoh. Tapi Sanusi boleh sebut sebab dia tak kisah dia nampak bijak ke bodoh. Itu beza dia. Dan yang kedua, mana-mana negara pun yang ni, I mean untuk buat comparison, contohnya Amerika. Amerika tak nak TikTok. Apa dia buat? Dia tak control TikTok. Dia ban. Dia pilih dua je. Social media ni yang ni, dia ada dua saja. Sama ada you nak biarkan dia duduk dalam negara ni ikut dia punya style ataupun you ban dia terus. Itu je. Dia tak ada in between. Dia tak boleh control. Jadi kalau Fahmi boleh benarkan TikTok dalam Malaysia, kemudian dia boleh control pula TikTok, dia dah kalahkan Joe Biden dah. Sebab Amerika pun tak boleh buat benda tu. Amerika pun tak boleh control. Tiba-tiba Fahmi boleh control. I think something big lah. So depan dia benda ni benda bodoh, dan bila dia cakap depan audience dia, bila Sanusi bercakap macam tu depan audience dia sebenarnya bodohkan penyokong dia. Supaya diorang timbul satu fahaman, kerajaan boleh control. You can't control. Okay, boleh tak nak tanya juga? Ya, boleh. Cakap pasal control social media ni, kita faham lah kan social media like TikTok, Telegram apa semua ni. Cuma saya nak tanya, how about macam mainstream media macam berita dekat TV, surat khabar and everything. Sebab mainstream media ni saya rasa lebih macam dipercayai sepatutnya lah kan. Dia punya sumber tu patut lebih dipercayai compared to TikTok and everything. TikTok ni Walaun je yang suka jadikan rujukan kan. Tapi kalau macam dah jadi awani siap bagi keluarkan berita yang Sanusi ditangkap kali kedua, ditahan kali kedua and misleading fakta daripada berita-berita ni semua, tak boleh ke kerajaan do something lah about ni, about them lah. Saya tak faham juga. Okay, dia sebenarnya kalau dari segi, sebab saya peribadi dalam pejabat Fahmi pun I'm not in charge for mainstream media, tapi ini just untuk general punya understanding. Takut ada salah faham juga. Sebenarnya kalau KKD ni, agensi yang betul-betul di bawah KKD dari segi penyiaran ni adalah RTM dan Bernama. Ini betul-betul agensi KKD. Dan apa-apa yang lain, TV3, Awani, surat khabar cetak dan sebagainya, itu memang swasta. Jadi itu satu perbezaan yang kita kena faham dulu. Kalau tak nanti orang kata kenapa diorang ni keluarkan membangkang lah sebagainya. Memang diorang boleh keluarkan sebab itu syarikat swasta. Diorang boleh buat begitulah. Cumanya kalau ada melibatkan fitnah dan sebagainya, mana-mana pemimpin pun boleh saman. Tak kisahlah media ke, individu ke, kalau keluar kenyataan fitnah dekat berita, dia tak adalah dapat orang kata satu apa panggil lah, macam boleh lari daripada itu, tak boleh. Still boleh ambil tindakan. Kalau ada fitnah dikeluarkan oleh sesiapa pun, mana-mana media, menteri ataupun individu terlibat, boleh saman. Cuma dari segi kebebasan, contohnya walaupun dua agensi bawah kita, RTM dan Bernama, kita tak control. What we do adalah, diorang ada dia punya ketua pengarah. Diorang ada dia punya leader untuk lead agensi tersebut. Jadi, tugas menteri contohnya apa dia? Dia tengok adakah leader tu, dia kena pilih leader yang betul lah untuk lead RTM. Saya rasa contoh RTM kan, kita
rasanya kat bawah pun akui. RTM now is on the right track di bawah Cik Mi, Suhaimi Sulaiman. So I think pilihan Fahmi untuk letak Suhaimi Sulaiman lead RTM is a good choice. Jadi kita biarlah RTM tu dia lead sendiri oleh ketua dia, bukan menteri. Sebab kalau menteri duk sibuk campur tangan dengan agensi-agensi walaupun bawah dia jadi tak best tau. Maknanya setiap keputusan agensi tu dia berlandaskan menteri mana. Kita tak nak macam tu. Cumanya pemilihan ketua tu biarlah ketua yang betul, bawa dia on the right track. Dan saya rasa Cik Mi did a good job dekat RTM. Contohnya tengoklah TikTok RTM pun dia bagi anak-anak muda handle, and RTM punya TikTok now is doing good compared to other channel dan sebagainya kan. Jadi itu cara YB Fahmi orang kata reform the media industry, iaitu agensi kita jangan control tapi kita pastikan dia reform. Dan swasta itu memang kena ada kebebasan, dan apatah lagi swasta ni dia bukannya dapat dana kerajaan, dia bergerak sendiri, so you can't control pun dia orang ni. Tapi kalau no fitnah, sama je, tak ada masalah. Alright, okay. Akil, silakan tanya soalan. Apa-apa yang keraguan ke, silakan. Assalamualaikum Farhan. Salam. Soalan saya sejuk je, tak ada panas-panas. Mengenai internet. Okay. Kalau dengan yang telco punya, yang mobile internet, kita tengok kita tak dengar lah. Ya. Sorry. Saya cuba cakap kuat Kuatkan sikit suara. Dah kuat dah saya rasa ni. Okey, dah dengar. Okay. Kalau untuk macam mobile punya telco, saya rasa sistem kita dah bagus. Macam kita ada good competition, kita ada few players. Tapi untuk fix punya broadband ni, macam kita start dengan TM banyak. Macam TM tu macam seolah-olah ada monopoli. Semua Maxis ke Celcom ke nak nak provide service, semua kena go through TM. Jadi ada ke cara macam mana supaya kita nak encourage lebih competition seperti dekat Thailand? Dekat Thailand saya rasa dia orang ada 3 major fiber punya provider. Dan harga dia orang kat sana 1 GB tu, 1 Gbps tu lebih kurang dalam RM100 je. Kat sini kita kalau 1 Gbps tu saya rasa 200 lebih, saya rasa lebih daripada double lah. Kau boleh jawab lah. Alright. Thank you, Wakil. So, untuk internet ni, sebenarnya hari tu pun ada satu ceramah PN. Dia panggil Fahmi, dia kata Menteri 5G kan. Sebab too much focus on internet sampai dia beli. Tapi sebenarnya, internet ni penting. Tak nak kita kena terima. Internet ni dah jadi satu utility macam air dan elektrik tau. Maknanya kalau kata kita duduk tak ada internet, semuanya suffer. You tahu tak, dalam Malaysia sekarang ni, kita ada kawasan yang ada penduduk, ada kawasan yang tak ada penduduk. Untuk kawasan yang ada penduduk ni, bukan semua ada internet tau. Masih ada 3% lagi kawasan yang maknanya dia ada penduduk, ada mak, ada ayah, ada anak-anak duduk kawasan tu, tapi dia tak ada pun internet. Maknanya we still have that in 2023. Ada 3% lagi. Jadi sebab tu bila YB Fahmi ambil alih, memang first kali dia buat adalah kita nak fokus dua ni. Satu, 3% ni kita nak pastikan ada internet. So bila kita check, YB Fahmi check apa isunya. Oh sebab kawasan tu tak sesuai lah dan sebagainya. Dari situlah ada perbincangan dengan syarikat-syarikat internet satelit seperti Starlink, Angkasa X dan sebagainya. Ni I mean just to recap on this lah. Dan faham. Dan itu untuk 3% kawasan tu. Kita nak make sure dalam kita punya plan internet 3% ni akhirnya akan jadi 100%. Dia akan ada internet. Dan untuk 97% ni pula Akil, contohnya yang memang dah ada internet, kita nak improve. Dia tak boleh kata, oh dah ada internet cukup. Tak boleh. Jadi apa kita buat? Satu, kita nak pastikan masalah internet. YB Fahmi punya plan adalah buat network sharing dan sebagainya. Supaya bila kita guna contohnya telco A dekat satu tempat, tak perlulah nak beli telco B pula kat tempat lain. Sebab kadang-kadang Digi kuat dekat sini, tak kuat dekat sana. Celcom pula kuat sana. So that's another plan yang kita nak buat. Dan dari segi harga dan sebagainya diturunkan. Dan untuk yang quick win dari segi harga telah pun diturunkan. Tapi untuk jangka masa panjang, kalau kita nak pastikan kompetitif tu
adalah kita kena pecahkan monopoli. Sebab tu 3 Mei 2023, YB Fahmi telah umumkan satu orang kata polisi MSAP baru iaitu dui rangkaian. MSAP nanti September. Tapi ini adalah dui rangkaian dari segi 5G. Sebab soalan Supaya saya ni lebih kepada yang fix punya ni. I mean, yeah, I know. I mean, okay, kita faham dari segi ni 8 bulan pertama ni, kalau nak kata ada tak usaha kerajaan nak pecahkan monopoli, saya nak beritahu kita dah start dengan dui rangkaian punya monopoli kita nak pecahkan. Tapi kalau yang lain ni, of course, yep. Teruskan. Oh, okay. So, saya nak beritahu adalah, untuk kita pastikan harga internet macam tadi kita compare dengan Thailand dan sebagainya dikurangkan, monopoli perlu dipecahkan. Dan kita kena tengok monopoli itu dipecahkan berperingkat. Sekarang ni kita dah buat untuk 5G. Okay. Dia dah tak ada lagi satu rangkaian, kita buat dui rangkaian dah. 5G betul. ni mulai tahun depan. So bila ada benda ni, kemudian ada pula MSAP September nanti, barulah harga internet dan sebagainya boleh. Sekejap, ada tanya dui rangkaian tu apa. Tak kejap lagi kita ni. Tapi itulah akan diturunkan. Jadi kalau berkenaan dengan fixed broadband dan sebagainya, of course itu part of the orang kata apa monopoli yang akan dipecahkan lah in the pipeline. Tapi Sebab adakah yang- setelah ada monopoli dipecahkan? Jawapannya ya, melalui dui rangkaian tersebut. Sebab yang last betul-betul YB Ya. yang serius force dengan MSAP ni masa YB Gobin dulu tahun 2018. Ya. Masa tu hampir semualah orang dapat 10 kali ganda punya speed up Ya. dengan harga yang sama. So, yelah bila dia sebut balik pasal MSAP September, kita pun ada macam expectation sikit macam tu lah. Ya. Mungkin Ya. tak 10 kali ganda, Ya. mungkin double ke triple pun dah okey dah. Faham. Sebab yelah internet ni sekarang utility kan, semua benda pakai internet sekarang ni. Betul. Cuma dari segi penurunan harga tu pun komitmen YB Fahmi untuk turunkan tu of course berperingkat, ada yang telah dilakukan, ada yang akan dilakukan. Contohnya macam harga internet untuk golongan rentan RM5 sebulan. Ya, broadband pun turun RM20 untuk golongan rentan dulu. Ya. Ni yang Dan rakyat September ni buat MSAP yang lah. rakyat marhain yang nak kata tinggi tak tinggi, yang nak kata rendah tak rendah ni. M40. Sebab tu saya cakap tadi, bukan saya nak sebut sangat timeline, but it's important to know, awal-awal bulan pertama YB Fahmi ambil alih, dia turunkan untuk B40 dulu. Kemudian broadband pun untuk B40. Semalam dia dah buka lebih besar pula untuk postpaid semua rakyat Malaysia. Tak kisah B40, M40 ke T20, ada package baru RM60 RM60 beserta phone 5G harga RM240 saja untuk semua orang. Jadi itu dia bagi peringkat-peringkat yang kita buat. Dan dari segi monopoli pun sama, kita dah mula pecahkan dui rangkaian tu untuk 5G supaya dengan usaha-usaha ni lah yang akhirnya kalau kita pecahkan monopoli sikit-sikit, jumpa telco runding turunkan harga, inilah kita nak bina kepercayaan rakyat bahawa kita betul-betul serius untuk pastikan harga internet berpatutan. Saya percaya. So we need to show something first. Yeah, we need to show something first sebelum we go for big ni. Kalau tak nanti dia jadi macam kerajaan dulu yang maksudnya PH 1.0 yang kita bercakap tentang phase 5 terus tapi rakyat belum nampak hasil sampailah. Jadi sebab tu kita ada phase 1, 2, 3, 4, turunkan dulu yang mana quick win. Yang quick win ni kita buat dulu. Kemudian yang fasa yang tinggi, yang lama, of course in the pipeline, tapi kita tak boleh announce lagi benda-benda tu orang kata belum settle semua kan. But tapi ada plan saya. Plan-plan yang berasal tu there are so many plan yang dibuat dalam bentuk internet ni, termasuk network sharing yang saya sebut tadi supaya internet kita tak payah nak beli 2-3 SIM card. And then untuk turunkan harga internet yang dah buat pun ada, yang inter pipeline pun ada. Dan termasuk juga satu lagi polisi baru ni untuk Cik Ani dan Akil. Macam saya cakap tadi, kawasan penduduk semua kita kena pastikan ada internet tu satu. Ada satu lagi kawasan dia tak ada penduduk tapi dia kena ada internet, iaitu kawasan yang tak ada penduduk kiri kanan tapi ada jalan raya. Kita lalu jalan raya, kawasan tak ada penduduk. Jadi telco rasa tak perlu pun pasang internet. Jadi itu pun YB Fahmi kata it's a concern. You imagine you pergi satu tempat A, pergi tempat B,
Sebabkan tak ada penduduk dekat situ, kita tak ada internet, you akan tak boleh contact orang for emergency. Dia bukan setakat bahaya, dia lebih parah, boleh jadi tempat jenayah pun. Because orang tahu dah ni tak ada internet ni. Jadi itu pun YB Fahmi dah umumkan bahawa akan ada polisi baru yang sedang digerakkan, iaitu di mana ada jalan, di situ ada internet. Jadi mana tempat kalau ada jalan, walaupun tak ada orang kat situ, kena ada internet. Itu antara polisi yang kita tengah buat. So there are so many things yang dah buat dan there are so many things in the pipeline lah. Okey. Faham. Terima kasih banyak. Terima kasih Akil. Okey, baik. Okey, saya turunkan Akil. Miwa dia kena jadi bodyguard dekat situ. Silakan Haziq. No Haziq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okay. Tak ni saya nak tanyalah sebab kita satu parti. Jadi saya nak tanyalah kan. Tak, kadang-kadang tu bukannya apa. Dulu masa Zahid dia janji kan masa dia nak bila kalau dia menang tu maksud dia janji, ada satu janji saya pernah dengar lah kan. Dia janji bila dia menang dia akan contohnya macam gaji, bab gaji. Saya tekan di sini bab gaji. Bila tu bang? PRU lepas ke PRN nanti? Ya, yang lepas. Masa PRU 15? Ya PRU yang apa nama Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri ni. Dia janji apa? Kuat sikit. Dia janji masa 1,500 tu. 1,000 yang bagi sekejap saya pasang mic sekejap. Tak, abang ayat abang susun tu dia kena bagi. Jangan terlalu berkias sangat, dia kena straight to the point. Okey. Sekejap. Dah 3-4 kejap ni abang minta ni. Oh, no problem. Nanti Faham pun nak tidur tu. Dia tak boleh lama-lama. Dulu dia kata macam ni, dia kata kalau lah kata ada orang menang, ada orang akan yang mana 1,500 dia akan naikkan jadi 2,000 lebih lah secara automatik ke dalam akaun. Itu yang kebanyakan kepada rakyat yang mana ada tu dia orang tuntut yang ni, tapi saya tak pernah lupa lah kan. Siapa yang janji sekali lagi? Zahid Hamidi. Bila? Sebelum dia orang menang dululah. Okey, baik. Saya bagi tahu satu perkara. Sebenarnya untuk sumbangan tunai rahmah 2,500. Yang sebelum tu dulu Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri bagi 1,800 saja paling maksimum. Dan saya beritahu di sini pada Julai 2023 dah dapat 100, Ogos 2023 akan dapat 100 lagi. Yang sebelum ini pada bulan Julai pun dah masuk duit, bulan 3 sebelum raya pun dah masuk duit bang. 2,500. Itu yang rahmah. Maksud saya gaji setiap bulan. Boleh saya jawab? Okey, silakan. Tak, dia macam ni lah. Dia abang ni tak cakap gaji, dia kata tu masuk dalam akaun. Apa benda abang ni? Aku pun tak faham. Betul gaji. Saya cakap tentang gaji. Tak apa. I think macam ni lah. Dia bila form a coalition, ni post-election punya coalition ni, BN dengan PH dan sebagainya. Okey. Kita boleh pilih nak buat macam PN dulu. Maknanya bila dia gabung dengan PAS dalam Perikatan Nasional, ambil alih lepas syaratan, diorang tak pun ambil, diorang tak buat pun manifesto PAS dulu. Sedangkan PRU 14 contohnya, PAS ada janji something. Jadi kerajaan kita buat sekian. Tapi bila pegang kerajaan 33 bulan, dia tak buat. Bukan setakat tak nak buat satu pun, dia rasa macam tak perlu pun untuk buat. Sebab, ini coalition yang dibina, bukan kami saja yang perintah, jadi tak perlu buat. Sebab tu PN, waktu perintah, dia sangat seronok. Dia tak ada apa-apa expectation dan dia tak perlu buat apa-apa manifesto untuk ditunaikan. Kerajaan hari ini, bila PH dan BN ambil alih, of course, BN janji something untuk dia punya side 100%, PH janji something untuk dia punya side 100%. If you want to combine dua-dua buat sekali, memang tak logik. Tetapi, ianya perlu cari jalan tengah
Yang mana boleh buat, kita buat. Hari ini, pengumuman pasal naik padi contohnya. Subsidi padi naik RM360, pergi ke RM500. Itu janji itu janji PRU tu. Itu janji Pakatan Harapan punya manifesto. So makna kata walaupun kalau ikut logik PN dulu, kalau kita form coalition tak payah buat pun manifesto ni, itu PN punya style. Tapi bila kita ambil alih, yang mana boleh buat, kita buat. InsyaAllah Tapi kan. nak kata gabung PH dengan BN 100% PH punya, BN punya 100%, ranap negara sebab PH dengan BN bukannya bersama Biasalah kan, waktu. biasalah. Kami ni orang Tapi, kampung kan. ya. Orang kampung biasalah kan. Bila dia dengar macam tu, Zahid Hamidi dia umum di TV, jadi saya pun seronok lah kan. Anak-anak pun seronok. Oi, gaji tahun ni, nampak gayanya naiklah sikit kita. Kan, contoh lagu tu. Jadi saya pun seronok. Last sekali saya pun gaji minimum tu Fahad, aku tak faham lagi ni. No, I'm sorry. Kalau minta komen betul-betul pasal janji Zahid tu, aku pun tak tahu janji Zahid tu apa. Aku tak tahu ni, aku tak tahu apa yang dia... General. Maksudnya, apa-apa janji dalam manifesto dua-dua ni, memang kok mana pun tak mungkin dua-dua wajib ditunaikan 100%. Tak logik. Sebab dua ni tak bergabung sebelum PRU. Tetapi, atas dasar tanggungjawab, beberapa manifesto telah pun dilaksanakan dalam 8 bulan ini. Contoh macam tadi lah, subsidi padi tu. Ada usaha ke arah itulah. Kalau macam tu insyaAllah. Saya nak tanya Abang Haziq ni, sebenarnya Abang Haziq, saya masih confused lagi. Abang Haziq tuntut apa ni? 2,500 tu masuk terus dalam akaun. Bukan maksud saya 2,500 ni, host, sekejap. Saya bukan cakap tentang 2,500 apa semua. Saya cakap yang mana gaji 1,500 kan, bila gaji 1,500 dia automatik akan dinaikkan menjadi 2,000 lebih. Saya tak cakap 2,500. Macam tu. First time Dulu saya dengar benda ni saya pernah dengar Zahid Hamidi bercakap di TV. Sebab tu Zahid Hamidi kot. Jadi kita tak aware. Tapi bang, saya boleh cakap dengan abang sekarang ini. PMX telah menjanjikan bahawa sistem saraan pekerja kerajaan ini akan dibawa ke kabinet, mesyuarat kabinet untuk dikaji semula bersesuaian dengan naratif ekonomi madani, iaitu bagi gaji progresif kepada rakyat. Of course dia akan ambil masa, tapi saya tak rasa dia akan mengambil masa yang agak lama. Cuma kami memang tak aware apa yang Zahid Hamidi pernah berkata, tapi yang saya boleh katakan adalah memang kerajaan telah membuat satu inisiatif dan akan dibentangkan untuk kajian, dan akan dibentangkan di kabinet untuk kajian gaji progresif, iaitu penstrukturan semula gaji ataupun sistem saraan pekerja kerajaan. Jadi insyaAllah kita tunggu je bang. Lagi satu saya nak isu dekat sini. Mungkin rakyat lain sekarang buka manifesto BNPRU 15. Okey, baik. Berkenaan dengan gaji, di sini saya tengok kejap. Berkenaan dengan gaji, dia tak bagi tahu berapa gaji akan dinaikkan. Dia cuma bagi tahu Employment Retention Fund dan padanan kerja di UTC tingkatkan had layak EIS untuk pencari kerja. Itu saja. Okey, tak apa. Saya lagi satu isu daripada dulu sampailah sekarang, tidak kiralah mana-mana kerajaan, gaji kerajaan saja yang dinaikkan, tapi kerajaan yang swasta punya macam tu saja kan. Itu yang saya jadi macam pelik sikit jadi kadang-kadang kami ni macam terpinggir macam tu, rakyat-rakyat yang macam orang kampung, orang menoreh getah macam saya kan, jadi orang yang susah lain. Jadi bila dengar-dengar kerajaan yang orang kaki tengah kerajaan yang naik gaji, ada bonus lain, saya rasa yang dekat sini komen sini pun setuju apa yang saya cakap ni. Kak, saya nak tanya abang ni, abang tinggal di mana? Saya di Kedah. Saya orang Kedah. Orang saya menteri saya Sanusi. Okey, abang dapat tak kad sejahtera bernilai 500 tahun untuk golongan berpendapatan rendah setiap keluarga? Macam mana? Abang dapat tak kad sejahtera bernilai 500 setahun untuk golongan berpendapatan rendah? Saya satu apa haram pun tak dapat. Okey,
Soalan kedua, kejap Farhan. Abang dapat tak bekalan air percuma 20 meter padu untuk golongan miskin? Setakat ni daripada dulu saya tak pernah terima apa-apa lah. Okey. Baik. Kalau macam tu, itu adalah 2 daripada 15 manifesto PAS. Mungkin lah, Maknanya mungkin abang tak lah dapat kan. apa-apa daripada PAS juga lah. Alamak. PAS ni biasalah kan, daripada dulu macam tu juga Saya kan. boleh tunjuk manifesto dia. Kalau abang Ya, nak saya tengok. tahu, saya faham. Saya Okey, faham. tapi bang, mengikut abang punya statement tadi, swasta tak dapat apa-apa semua tu. Nombor satu ialah bila kita cakap pasal gaji progresif rakyat ni, dia bukan sahaja berkaitan dengan kerajaan lah, pekerja kerajaan. Ia melibatkan memang seluruh rakyat Malaysia. Cumanya kenapa gaji pekerja kerajaan ni agak laju, kerana kerajaan boleh nak adjust, and kita boleh kawal, kerajaan boleh kawal berkaitan gaji kerajaan kerana bajet itu dibuat oleh kerajaan. Berkaitan dengan awam ini, nombor satu ialah pekerja awam tu mungkin adalah syarikat yang berdaftar lah dengan kerajaan, yang bayar teks apa semua. Kalau abang kerja dengan orang pekerja kedai makan, warung kedai makan tu, susah jugalah kita nak kawal kan benda-benda macam tu, especially dia punya pendapatan pun tak berapa nak tinggi. Jadi kita tengok macam saya cakap, tunggu saja insya-Allah, kerana naratif ekonomi madani yang kita bawa ni memang khas untuk rakyat. Jadi gaji progresif rakyat tu memang akan kita panggil, akan cover semua, walaupun sama ada pekerja kerajaan ataupun pekerja swasta. Jadi jangan risau, insya-Allah. Bagi cik ni, dia tak tambah. I think Baik. satu, bila abang Cik Aziz sebut pasal sepanjang 60 tahun kerajaan sebelum ni, 9 Perdana Menteri tak pernah sekali sentuh pasal gaji swasta, semua fokus gaji kerajaan. I think itu satu mesej yang sangat besar. Maknanya 9 Perdana Menteri sebelum ni gagal buat benda tu, dan 8 bulan pertama Datuk Seri Anwar, benda tu dah dibentangkan semalam pun dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara untuk gaji progresif. Maknanya walaupun sebelum ni mereka rasa tak boleh kita masuk campur sangat dengan syarikat swasta, gaji dan sebagainya, tapi semalam dibentangkan, dalam perbincangan ada untuk dinaikkan. Jadi kalau abang kata dia tak pernah dibincangkan, betul selama 60 tahun, tetapi 8 bulan ini inisiatif ini telah pun dimulakan. Ini yang saya paling suka sekali dengan Farhan ni. Ini yang saya paling suka sekali kan. Ini sebab apa? Dari orang kata apa, daripada dululah sampai sekarang, pekerja swasta seolah-olah dipinggirkan begitu saja. Walaupun hari raya, apa salahnya kan? Setiap hari raya bonus setahun sekali dia bagi dekat kerajaan. Kalau dia bagi dekat kami ni 300 ke 200 pun kami dah bersyukur, alhamdulillah. Kan, itu yang kami, bukan Abang kami nak Haziq, apa pun. Abang Haziq, okeylah. Ya. Abang Haziq ni tinggal di Kedah kan? Nanti mengundi ke tak mengundi? Saya mengundi, memang saya mengundi. Tengok nama saya apa nama daripada Barisan Nasional. Oh, okey. Kalau nak ambil IC saya cek, saya punya ahli di mana pun boleh. Tetapi itulah, saya bukan nak kata apa kan. Cuma kadang-kadang kita masing-masing boleh bertegur siapa tu, alhamdulillah. Lagi satu, pemimpin kita tak kira dah mana-mana, DUN ke siapa ke kan. Bila hari mengundi senang nampak muka. Tapi lepas mengundi, bayang nak pisang surat pun suruh buat temu janji. Itu yang saya nak hangat kadang-kadang kan. Nampak macam mana bang, lori REE lalu depan mata pun tak nampak. Biasalah lepas mengundi tu. Aziz. Ya. Saya baru lepas tengok awak punya video TikTok tu ataupun VTT tadi. Ya. Salah satu video tu awak berkongsi tentang salah seorang tu seolah-olah dicengkam oleh bunian ataupun disuruh oleh bunian. Itu betul ke melawak? Seram. Terima kasih apa ni Adam Yusof, terima kasih banyak. Kenapa? Dia Tok Bomo ke Abang Adam? Saya bukan Tok Bomo, dia macam-macam pun boleh kira dia macam ni. Jangan kita seram. Nasib baik aku tak keras sangat jawab tadi. Tak ada. Nasib baik aku pun tak balus sangat. Aku soft saja. Sebaik dia orang BN. Abang nampak saya geng abang. Terima kasih. Saya pun daripada dulu kan, bukan saya nak kata apa. Kalau kata kod ni kadang-kadang dia kata dia ni pemohong duk cakap semang BN, dia cakap BN. Tapi kalau kata nak cek IC, saya boleh cek di Kampung Benang Cerok Changlun ni,
Saya ahli BN. Tak, Cuma orang kata apa, itu kita aku nak tak jawab bincang. lagi. Yang kena Ya. sorok bunuh tu betul ke? Yang tu konten abang. Konten yo. Faham. Jenis pandai melawak. Okey. Baik bang, ada apa lagi? Tak ada apa, saya ingat yang tu saja saya nak tanya lah. Kan? Baik. Okey, Kingsman. Bagi masa pada kerajaan insya-Allah ya. Saya harap lepas ni kalau kata kerajaan buat kalau kata dia nak menstabilkan balik swasta, orang kata apa, janganlah pinggirkan macam swasta kami. Lagi satu. Saya lupa ni saya nak tanya. Lagi satu, kalau boleh kan, kalau contoh ada orang kata nak bagi rakyat ni senang, semua ada rumah kan. 1,500 kami ni nak buat pinjaman, 1,500 memang tak akan dapat buat pinjaman apa pun. Jangan katakan rumah, kereta kancil pun tak lepas pergi. Kalau kata Perdana Menteri cakap, okey, swasta gaji 1,500 boleh buat pinjaman macam mana kerajaan, insya-Allah. Haziq ni ahli panel je. Ahli panel jemputan malam ni dia yang ni. Haziq ni ada soalan ni. Dia betul-betul. Ni bang, betul-betul. Abang Ya. Undi aku keliru. Siapa yang ahli panel yang kau jemput ni? Farhan ke Haziq? Aku dah tanya soalan dekat Haziq pula. Sorry Farhan. Okey abang. Tak apa. InsyaAllah bang. Nanti dah menang PHBN nanti kita cerita. Okey? Okey, baik. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Saya minta maaf banyak noh. Tak apa. Kami adalah kaunter saya tiap-tiap malam, petang malam. Saya buka kaunter pertanyaan dengan kaunter meluahkan. Okey, baik. Nanti nak turun bayar resit nanti PA saya Miwa bagi, sila bayar dekat dia. Ya, boleh. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Kingsman Egi, silakan. Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kepada host, panel dengan speakers. Ya. Okey, soalan saya kepada panel. Untuk Kementerian Komunikasi sendiri, kenapa kita tengok lately ataupun tak ada langsung lesson learn terhadap orang yang melanggar Akta Komunikasi Media, terutama 233 dengan 211 ni. Sebab kalau kita tengok komen-komen dekat media sosial, rata-rata kita tengok memang berbau jelek, hasutan, ada yang berita palsu, sebarkan artikel-artikel yang tak betul. Tapi kita tengok enforce kepada orang yang melanggar kesalahan ni tak ada. Kalau kita buat report sekalipun, katalah kita buat report kat MCMC, tapi kita tak dengar apa hasil yang ataupun apa result dia yang kita buat report tersebut. Lepas tu berkenaan dengan kalau civic case, kita first kali kita ada FIR lah, First Information Report. Tapi untuk multimedia, apa flowchart ataupun dia punya proses kerja untuk pendakwaan terhadap pesalah-pesalah komunikasi media ni? Sebab rakyat dia tengok kesalahan ni macam kesalahan kecil. Padahal kalau kita tengok, kita kaji balik dekat Akta Komunikasi Media yang dikeluarkan, mahal. Denda pun sampai 50,000 untuk 233 atau 233 kan. Atau 211 memberi komen-komen jelek. Tapi kita tengoklah, kita go through dekat media sosial, kita tengok komen-komen, tengok macam mana. Jadi saya tengok macam tak ada langsung penekanan ke, ataupun nak cakap mana, kita tak ada nampak ataupun tiada media release berkenaan dengan pesalah-pesalah yang bersangkut dengan Akta Komunikasi Media ni. Sebab tu macam kita tengok rakyat dia macam pesimisness. Maksudnya dia dah boleh terima ke benda yang tak baik ni, dia boleh terima sebagai tak apa, biasa je tu. Yeah. Dan boleh buat keluar komen-komen yang berbau negatif ke, berbau jelek, body shaming, cyberbully. Soalan saya sekarang ni, apa tindakan kerajaan sekarang ni ataupun apa kementerian sekarang ni, ada tak nak buat macam kita lebih strict ataupun lebih penekanan terhadap ni atau ni, ataupun kita bagi lesson learn, macam kita bagi media release berkenaan salah ni telah jadi orang tahu kenapa kerajaan ni slow sangat. Bang, terang je cakap. Kenapa kerajaan ni slow sangat? Kenapa tak cukup ya? Macam Siti Hawa tu. Hawa Yaakob tu berulang-ulang.
Ya. Asyik dia buat, dah kena itu apa semua tu, masih lagi buat fitnah. Fitnah yang terbaru ni, fitnah kata Menteri Besar Selangor. Berkenaan dengan apa, SWG ke apa ke kan. Kenapa kerjaan dia slow sangat? Sehingga kan mereka berani buat kesalahan yang ulang-ulang. Penat fitnah pula tu. Macam tu. Kena kasar sikit. Silakan. So Adam pada dia rephrase balik tau. Okey, Alright. dah faham kot? Dah faham. Silakan Fahan. Ismail ni dia berlapis. I think- Silakan tuan. So okay, untuk 3R ataupun fake news, kenyataan jelik pada seorang dan sebagainya, memang ada atau macam sebut tadi. Dan untuk mantapkan lagi, memang daripada awal penubuhan Kerajaan Paduan ditubuhkan task force antara PDRM dan MCMC untuk pantau dan juga kalau perlu siasat-siasat dan bawa ke pendakwaan. Tetapi betul yang Kingsman sebut tadi, what are the process? Of course, proses tu I cannot reveal dari segi macam mana dilakukan, tetapi proses itu daripada MCMC pergi ke PDRM, patah balik ke MCMC dan akhirnya ke AGC dan sebagainya ini, pembuktian itu memang kena jelas. Itu satu. Bila ditangkap ataupun disiasat itu, ada. Contohnya ada yang kata, Hawa kena panggil, Papa Gomo kena panggil berapa kali. Saya pun tahu bukan sebab MCMC bagi tahu, tapi sebab dia orang tweet, kena panggil polis, Fahmi pengecut dengan kita, takut dengan kita, panggil kita. Sebenarnya bukan kita, MCMC atau PDRM lah. Tapi mereka dipanggil. Bila dipanggil tu, dari situ pun kita tahu bahawa siasatan memang telah dimulakan. Dan bila kata siasatan telah dimulakan, mana-mana kes sekalipun, dia akan ada beberapa paperwork sebelum bawa ke pendakwaan dan sebagainya. Jadi proses itu memang standard proses, cuma dari segi pemantauan awal itu memang dah ada task force. Task force untuk mantapkan lagi 3R dan kerjasama antara MCMC dan PDRM. Sebab ada certain benda jurisdiction PDRM itu terhad, ada certain benda MCMC pula tak boleh buat. Jadi dua ini memang duduk sekali untuk fokus tentang task force 3R dan fake news without orang kata prejudice, tanpa tengok mana-mana parti pun memang dibuat. Jadi sebab tu even penyokong pakatan ke penyokong BN pun jangan sentuh 3R dan juga fake news ni, sebab kalau MCMC dapat detect ataupun laporan dibuat, nama akan masuk list untuk disiasat. Kalau dipanggil terpaksa hadap juga, tak kisah siapa pun, PHBN atau PN dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, dari segi angka, ada yang kata mana nombor-nombor ni, sebab jawapannya memang dibentangkan dengan kes dan sebagainya. Ada yang sedang disiasat, ada yang sedang dibawa ke pendakwaan dan sebagainya. Laporan itu memang ada, memang wujud dan sebagainya. Tapi of course mungkin rakyat nak tengok dari segi figure dan sebagainya. I think I will talk to MCMC dan kita bincang dan sebagainya. Mungkin saya boleh bangkitkan persoalan ni. Adakah wajar untuk corporate comms MCMC keluarkan mungkin angka ni supaya orang tahu siasatan dibuat. Kita ambil benda ni serius tanpa kira mana-mana parti. Jangan keluarkan 3R dan fake news. So kalau angka-angka ni tidak confidential untuk MCMC, mungkin kita boleh bincang untuk MCMC keluarkan satu statement terbuka, berapa kita dah panggil, berapa disiasat dan sebagainya. I will try to talk to MCMC lah, Kingsman. Okey, baik. Terima kasih. Ya, Farhan, bersambung pada tadi Tuan Farhan daripada Kingsman tadi, ini sajalah luahan perasaan tau. Sebab apa tau? Sebab isu-isu yang begini sehingga menyebabkan fitnah terhadap menteri, fitnah terhadap kerajaan, antaranya ialah kerajaan lembab, kerajaan lemah, menteri tak buat kerja, menteri macam backup pembangkang, dia macam ni, dia sesuatu keadaan bersalah. Sebab pertama, kalau ikutkan soalan tadi, sebab kita sebagai rakyat sebenarnya nak tahu dia punya transparansi ataupun proses flow dia. Maknanya lepas kita report apa jadi kan. Sebab kita ni dekat social media ni, kami yang di blog penyokong kerajaan ni nak mempertahankan kerajaan. Tetapi kita penat bertempur apa semua, dah buat report dah apa pun, seolah macam lah dia ni lagi keluar lagi tak ada buat apa-apa ke kan. So jadi kan dia seolah macam dia boleh, dan dia orang pula seolah macam tahu dia punya loophole dia. Oh tak apa gini apa semua, kalau kena ban buat akaun baru, boleh buat fitnah lagi apa semua kan. Tak boleh ke ada satu benda yang lain seolah macam injunction ke apa ke, maknanya bila dia dah masuk dalam tu dalam satu fasa tu, dia tidak boleh mengeluarkan apa-apa kenyataan ke kata-kata ke apa ke kan. Maksudnya macam yang aku geram yang si Hawa Yaakob tu lah, yang terbaru ni masih lagi dia buat fitnah. Tak boleh ke orang macam ni macam disejuk beku kan ke apa ke dari segi social media. Dia bebas, tapi dari segi social media dia tak boleh mengeluarkan apa-apa
kenyataan ke apa ke. Sebab dia dalam proses siasatan dan sebagainya. So, benda-benda macam tu lah. Dia bukannya kita nak berlaku zalim, tetapi kena ingat juga, kena adil lah dengan kami penyokong kerajaan ni. Penat nak melawan dia orang ni. Sekian, terima kasih. Alright, so I think satu Adam, I think sebenarnya ada 3 perkara yang boleh orang kata termaktub dalam akta komunikasi. Selain daripada fake news dan 3R, satu lagi adalah hate speech. Hate speech ni kepada sesiapa individu ke, kepada orang satu organisasi dan sebagainya. Tetapi yang betul-betul kita minta untuk fokus adalah 3R dengan fake news. Sebab kalau hate speech ni dijadikan sebagai satu yang orang kata terlalu serius, dia jadi akan ada isu demokrasi juga. Sebab nanti jadi itulah akta sakit hati. Kritik je kena, kritik. Tapi kalau fake news dengan 3R ni memang clear cut, tak boleh tolerate. Fake news maknanya benda tak wujud dia pergi sebut. 3R dia sebut pasal kaum, dia sebut agama, dia sebut pasal raja. Ini clear. Cumanya memang dalam perbincangan yang disertai arahan sangat jelas. Tak kisah parti mana, kalau buat kita siasat. Bawa ke PDRM kemudiannya bawa ke AGC dan sebagainya. Tapi kalau sebut pasal injunction dan sebagainya itu dia lebih dah kepada skop yang di luar KKD lah Adam. Jadi yang tu maybe next time yang ni kena ajak orang lain lah pula bawa masuk jawab pasal tu. Tapi di peringkat kita memang siasatan tu arahan jelas. 3R dengan fake news tak boleh tolerate. Biar MCMC buat kerja dia, PDRM buat kerja dia, duduk sekali, task force buat benda ni. Tanpa kita tengok. Macam saya cakap awal tadi dengan Yani, ada geng kita pun call dan sebagainya. I mean, to be frank, memang beritahu diorang dipanggil MCMC. But we cannot do anything. Sebab bila kita posting tu memang dia sentuh 3R. Jadi tak kisahlah penyokong mana pun, jangan sentuh. Kalau sentuh ni, sebab tu macam bila Babi Fahmi kata, dia kata ugut. Tapi tak, bukan ugut. Tu sebenarnya memang peringatan. Tak kisah parti mana pun, PH ke BN ke PN, kalau dah sentuh ni, bila MCMC dah termasuk dalam radar dia dapat report, dia memang kena siasat sebab kamu dah sentuh. Itu yang Wabi Fahmi masukkan. Bukan dia kata saya akan hantar kereta polis. Dia tak ada power pun nak hantar kereta polis. Dia menteri KKD. Bukannya PDRM ke KDN kan. Tapi itu maksudnya. Maksudnya kalau dah sentuh, lepas tu jangan main politik kata kerajaan zalim. Saya boleh bagi jaminan lah Adam dan Yani dan semua. Di pejabat Wabi Fahmi, di pejabat menteri, tak pernah sekali lah kita nak sit down, duduk dan fikir siapa kita nak tangkap hari ni. Tak ada. Itu biar MCMC, PDRM buat siasatan based on aduan. Itu saja. 3R fake news ni, MCMC dan PDRM. Bukan pejabat menteri mana-mana pun yang masuk campur lah. Cuma tadi macam saya sebut, kalau dari segi data tu, kita dapat. I will talk to MCMC kalau kita boleh war-warkan data tu supaya orang tahu, uish, banyak tangkapan dah dibuat oleh MCMC atau PDRM, banyak yang dah didakwa dan sebagainya. If it's not confidential to reveal the figures, I will talk to MCMC untuk mungkin boleh keluarkan statement yang lebih keras lah. Okay, baik. Ada lagi soalan Abang Adam? Okey, terima kasih. Baik, saya ada satu soalan, satu cadangan lah. Baik, soalan pertama tu, bagaimana dengan judi online? MCMC, orang kata kerjasama MCMC dengan KDN untuk memeteras judi online ni. Itu satu. Okey, yang nombor 2 cadangan. Cadangan ni sebab ATM di bawah KKD. Jadi apa kata dalam 2 minggu sekali atau sebulan sekali buat satu rancangan perdebatan. Contoh pemimpin politik ataupun dengan pelajar antar pelajar, aspirasi dengan mahasiswa lah. Maksud tu pro kerajaan dengan pro pembangkang lah. Itulah 2 pertanyaan lain. Alright, so I think pasal yang 3R tu tadi saya dah sebut, memang ada task force pun. Kasar namanya. Kasar. Memang ada task force antara PDRM dan MCMC untuk pantau pasal isu 3R dan fake news. Macam sebut tadi lah, PDRM ada kekangan dia, MCMC ada kekangan kuasa. Jadi bila bergabung untuk kerjasama ni, itu lebih baik, satu. Dari segi cadangan tu tak apa, nanti kita bincang dengan Babi Fahmi dan juga Cik Mi. Judi online. Judi online. Sorry. Pasal untuk judi online ni, sorry, tadi tak clear. Untuk judi online, basically dia ada yang mana website. Judi online ni kena ada 2. Satu dekat website, satu lagi dekat social media. Kalau website tu, dia masih boleh dikontrol oleh MCMC.
link tersebut supaya orang Malaysia tak boleh akses contoh. Jadi apa-apa link yang melibatkan perjudian, orang kata ni betul-betul low hanging fruit lah. Yang langkah senang, apa-apa aduan ataupun MCMC detect ada judi online tu memang dibuang. Kalau ada pun nanti pergi je MCMC, report, mengadu kat situ. Kalau jumpa judi online yang illegal ni, bagi tahu situ. Kalau tak dapat feedback ke apa, nanti tag saya dekat Twitter ke, tag yang ni tag saya. Kita akan follow up. Tapi itu memang untuk website tak ada masalah. Tapi bila melibatkan media sosial, macam saya sebut tadi, social media, MCMC tak boleh kontrol, kerajaan tak boleh kontrol. Jadi kalau ada berlaku judi online di Telegram, Twitter, TikTok, Facebook dan sebagainya, memang kerjasama perlu dibuat antara MCMC dan social media platform tu. Dan itu yang dibuat. Bila YB Fahmi jumpa TikTok, jumpa Meta, jumpa online dengan Twitter dan sebagainya, ada yang kata untuk kontrol social media, nak kontrol pembangkang. Tak betul. Yang kita discuss adalah benda-benda ni, online judi, child pornography, ini semua yang dibincangkan waktu perjumpaan tu. Sebab kalau you bincang dengan social media platform, suruh kontrol pembangkang, kena gelak je dengan social media platform tu. Sebab mana boleh social media ni dikontrol pembangkang. Jadi itu yang didiskuskan kasar daripada awal lagi. Setiap kali kalau you tengok Facebook Fahmi Fadzil, ada perjumpaan dengan social media platform provider ni, perbincangan tu memang pada online gambling, perbincangan tentang isu jenayah online. Kalaulah kerajaan kontrol social media, kita pun tak boleh nak ada akaun masa kita jadi pembangkang. Tapi kita boleh kan? Buat live apa semua sebelum kita jadi kerajaan pun. Dia orang pun tak boleh buat. Apatah lagi kita. Ya, betul. Sebab tu ingat lagi tak dulu masa 2016 FMT, Free Malaysia Today. FMT ke? The Malaysia Insider kot. The Malaysia Insider. Website dia dibuang akses. Maknanya kita tak boleh buka. Sebab apa dia boleh buat? Sebab kerajaan boleh kontrol website link. Tetapi yang mereka tak boleh buat apa? Untuk buang akaun-akaun di Facebook. Jadi itu yang kena bezakan. Jadi kalau online gambling itu di website, boleh diturunkan. Kalau nampak masih ada, report je dekat aduan MCMC, memang akan diturunkan. Tapi kalau jumpa dekat online social media, report juga pada MCMC, tak ada masalah. Tapi mereka akan ambil masa sikit sebab perlu request pada social media platform untuk turunkan. Okey, baik. Terima kasih. Kecil, silakan tanya soalan kecil. Kecil? Hello? Buka mic kecil. Tak ada dah. Disebabkan dia dah terjun, baik sister yang tanya soalan. Okey, boleh. Jabatan Penerangan kan ada di bawah di bawah KKD ataupun bawah kementerian lain. Sebab kalau nak kita macam inisiatif daripada kerajaan memang banyak tau, tapi tak tahulah kenapa tak sampai rasanya dekat ground benda-benda macam tu. Alright, so bila kerajaan ambil alih, kerajaan perpaduan ambil alih, so di bawah Jabatan Penerangan ni, selain daripada di social media yang kalau nampak dikeluarkan dan sebagainya, Jabatan Penerangan ni pun dia besar sebab dia ada di setiap daerah, Pusat Penerangan Daerah dia panggil, PPD. Dan di peringkat, contohnya di ground, di lapangan tu, satu diorang ada info on wheel. Maknanya dia bergerak untuk wawarkan apa yang berlaku, satu. Kemudian dia ada edaran leaflets yang memang you can see dekat mana-mana pusat daerah tu. Satu memang boleh datang dan ambil. Yang kedua, mereka secara proaktif pergi juga ke pasar malam dan sebagainya untuk edar. Dan yang ketiga, diorang ada pentarama. Pentarama ni antaranya adalah anak-anak seni yang pergi dekat satu kawasan buat persembahan. Dan dalam persembahan tu juga dia akan selitkan inisiatif kerajaan. Jadi orang takkan perasan sangat benda tu. Dan saya bagi contoh, itu pentarama antaranya yang viral baru ni. Ingat tak lagu Zain Azin yang ramai-ramai menyanyi tu? Yang geng-geng perempuan menyanyi, tukar-tukar mic tu. Itu adalah pentarama di bawah Jabatan Penerangan sebenarnya. Dan inilah mereka selalu buat persembahan pentarama dan mereka selitkan mesej kerajaan di situ. Itu satu. Itu dari segi staf Jabatan Penerangan itu sendiri. Yang kedua, Jabatan Penerangan juga ada komuniti, dipanggil komuniti madani. Sebelum ni di komuniti Satu Malaysia, komuniti Harapan Malaysia. Zaman PN tak ingat dia tukar jadi apa. And then sekarang komuniti madani. Komuniti madani ni pun adalah di setiap DUN, di setiap parlimen akan ada wakil komuniti yang tugasnya adalah satu,
apa yang masalah berlaku kat kawasan tu setempat, bagi tahu kepada kita. Dan yang kedua, apa yang kerajaan umumkan, kita bagi tahu pula pada mereka. Supaya mereka boleh jadi orang tengah untuk sampaikan maklumat. Jadi, sebab tu terlalu banyak contohnya masalah internet yang disegerakan penyelesaian sebabkan maklumat-maklumat kita terima daripada komuniti madani ni. Itu satu. Dan ada juga inisiatif yang, apa-apa inisiatif yang dibuat, memang disampaikan kepada komuniti madani untuk mereka sampaikan kepada rakyat lah. Cumanya komuniti madani ni, dia baru lagi ditubuhkan. Maknanya geng-geng komuniti madani baru lagi. So, setiap kali YB Fahmi ke satu negeri dan sebagainya, dia lancarkan komuniti madani tu supaya lebih kuat lah. Tapi insyaAllah, once dah strengthen, kita dah ada ahli komuniti yang lengkap dan cukup, pergerakan tu akan lebih laju lah untuk Jabatan Penerangan ni. Okey, baik. Fadli Fauzi, silakan. Fadli Fauzi? Ya? Sila. Hello. Saya nampak komen dekat bawah tadi. Silakan. Hello. Hello, ya. Ya, dengar. Assalamualaikum. Tak dengar lah. Jangan buat-buat tak dengar lah Fadli Fauzi. Tak dengar. Hari ni aku nak suruh Farhan rasakan apa yang kita rasa tiap-tiap hari ni. Silakan Fadli Fauzi. Awak komen apa dekat bawah tadi? Ya, kita perlukan DIP untuk majukan negara. Betul. Kau tahu tak dia komen apa Farhan? Dia komen kita perlukan LGBT untuk majukan negara. Kita perlukan LGBT untuk majukan negara. Betul. Ini keperangan lapas ni. Saya orang PS. Kita perlukan DIP untuk majukan negara. Aduh. Ni kalau tak pas bersatu ni. Macam ni je kita perlukan DIP. Lepas tu yang bagi Rose ni pun samalah perangai. Perlukan Kilang Harap untuk majukan negara. Penyokong kebenaran. Miwa, kita bagi Farhan jawab soalan dia. Apa soalan ni? Soalan dia, dia sebenarnya dia saja nak menganjing tu Farhan. Sekolah kita perlukan judi untuk ni, untuk apa ni panggil? Untuk majukan negara, untuk mengambil untung. Betul. Kita perlukan ni tur. No. Yani dia memang walaun ke apa? Yes. Saya orang PS. Okey, tak apa. Kalau ni PS pun tak apa. Dia ini beza Yani. Bila datang, tak apalah, I think yang bawah ni 900 orang ni bukan semua orang PH, bukan semua orang PN juga. Ada yang datang memang nak dengar untuk dengar fakta. Biar ada orang judge. I think it's okay. Cumanya ini sebab tu saya rasa kalau ada orang PN lain nak naik pun naik. Saya fikir dalam 8 bulan ni kita perintah. Satu benda saya sangat terfikir yang saya duk fikir. Saya tengok TikTok Papa Gomo, saya tengok TikTok pihak PN. Satu benda yang saya sangat concern, apa sebenarnya yang diorang tak puas hati dengan kerajaan dari segi fakta? Tak ada pun. Dia boleh rata. Macam ni bang. Kita boleh cakap bang. Apa dengar kita pula bang? Okay. Saya ni Fadli, bagi Farhan habis cakap dulu lepas tu awak cakap. Boleh sebab tak? Sebab apa? Jadi, first of all, kalau nak cakap dari segi pemerintahan kerajaan paduan ni, kita baru 8 bulan. Kalau ikut logik akal pun, you cannot compare 8 bulan dengan 33 bulan dia. Tapi if you want to compare pun, Fadli ataupun yang lain, please compare. I want to see. Sebab kalau tengok angka dan fakta, saya harap orang PN pun tengok, kalau nak naik boleh jawab juga. Kalau tengok angka dan fakta, comparekanlah kerajaan 33 bulan dan kerajaan perpaduan 8 bulan. Ikut mana pun you dah kalah jauh tercerit. Saya bagi contoh dari segi ekonomi rakyat. Bila Pakatan ambil alih, kerajaan paduan ambil alih, yang paling rakyat concern, dia takut jadi macam PH 1.0. Ambil alih je, kita nak fokus negara, ekonomi rakyat, bantuan rakyat kita tarik sebagainya. Jadi itu kegusaran waktu PM ambil alih. Tapi bila kita ambil alih kerajaan perpaduan, ianya tak berlaku. Dalam 8 bulan ni, kalau dulu banyak ini, orang kata bantuan rakyat, semuanya dikekalkan, tak ada yang ditarik, plus kita tambah lagi, ada 20 inisiatif yang kalau dulu kita bagi banyak ni, sekarang kita tambah lagi. Saya bagi contoh, YB Fahmi dah buat pun. Contohnya Elam Pelajar JPA, dulu 1,000 sebulan, sekarang 1,100. Guru kafar, guru-guru agama yang sepatutnya diperjuangkan oleh PN, dulu 1,000 je sebulan, sekarang 1,100 sebulan.
Bantuan awal persekolahan anak-anak. Kalau Fadli ada anak, kalau you ada anak, dulu dapat RM100, sekarang RM150. Petani pesawah nelayan yang majoriti Melayu. Dulu 1 sen haram tak dapat waktu raya. Sekarang dapat RM200. Dan paling untung sekali saya fikir pesawah. Kita ambil 60 juta duit bernas, pergi bagi pula dekat pesawah, seorang dapat RM250. Ini tak berlaku zaman mereka 33 bulan. Dan tak cukup dengan tu Yani. Untung bernas ni, kalau dulu 100% pergi kat bernas, pesawah memang tak dapat apa, gigit jari. Sekarang 70% pergi ke bernas, 30% bagi kepada pesawah. Ini yang dibuat oleh kerajaan dalam 8 bulan. Itu adalah inisiatif sedia ada, kita tambah baik ni. Ada juga inisiatif baru, Rahmah contohnya. Harga makanan siap pun kita bagi diskaun. Harga barang mentah contohnya kita buat jualan Rahmah. Ini diskaun ni sampai 30%. Dan baru ni kita announce setiap bulan 2 kali kita akan buat jualan Rahmah di setiap DUN. Itu yang kita buat. Kemudian ada klinik kesihatan madani. Orang miskin ni, saya fikir bila saya kerja dengan pejabat Wabi Fahmi, satu benda kita rasa sangat happy adalah when you have power to help the people. Saya ambil contoh, ini saya rasa is very underrated. You tahu tak, klinik skim perubatan madani ni, Dr. Zaliha announce, walaupun itu bukan menteri yang saya bekerja, saya kerja dengan Wabi Fahmi. Kita dalam meeting, Wabi Fahmi chair, Dr. Zaliha bentang pasal skim perubatan madani. You tahu tak skim perubatan madani ni kenapa diwujudkan? Sebab dulu klinik kesihatan, hospital kerajaan ni, tempat emergency ni penuh tau, sesak. So bila Dr. Zaliha dan tim tengok, rupanya one of the reason kenapa sesak sebab selain daripada orang yang betul-betul perlukan masuk emergency, orang-orang miskin yang tak ada kemampuan kewangan ni, dia waktu kerja, dia kena kerja. Dia nak keluar 1 jam pergi klinik kesihatan, dia tak berani, takut potong gaji, takut tolak gaji. Jadi dia terpaksa lepas habis kerja, pergi emergency. Padahal demam je, sesama je. Jadi itu jadi sesak. Jadi untuk selesaikan isu ni, kita buat skim perubatan madani di mana 600, setakat minggu lepas, 600 klinik swasta setuju penyakit-penyakit ringan ni boleh pergi je klinik swasta, percuma. Jadi ini bukan setakat satu ringankan beban orang miskin, kita juga boleh kurangkan sikit sesak dekat hospital swasta. Ini kita buat 8 bulan. Yang kalau nak compare dengan kerajaan perikatan, kalau dia kata zaman Muhyiddin kita dapat macam-macam, yes. Kalau you dapat banyak ni, kita boleh buktikan kita bagi lagi banyak daripada itu. Dan sebagai kerajaan pula yang ni, it's not about helping the rakyat semata. Tak guna juga jadi kerajaan kalau kantung negara banyak ini, kamu ambil duit bagi dekat rakyat sekarang, kemudian negara 10 tahun lagi ranak pun tak boleh. You kena balancekan antara negara, ekonominya dan juga rakyat ekonominya. Jadi kerajaan hari ini yang ni, untuk rakyat dia dah bagi. Macam-macam, menambah. Untuk negara pun sama. Pertumbuhan ekonomi, kalau Fadli boleh jawab sekejap lagi, saya minta. Kalau kata PN boleh, dia bangga, tahun lepas dia cukup bangga, dia kata pertumbuhan ekonomi kita terlalu tinggi. Ya tinggi, 4.8%. Suku pertama kamu. Kalau kamu tinggi 4.8%, kita 5.6%. So kalau kata PN tu bagus, kita best. Itu comparison dia. Sama juga dengan pelaburan. Kita terbaik. Best itu maknanya terbaik. Tapi kalau diorang terbaik, kita boleh buat lagi baik, maknanya dia salah. Satu lagi, contoh pelaburan. Pelaburan ni dia bukan soal atas paper tau. Tahun lepas, diorang bangga, suku pertama kita dapat 44 bilion. It's good. It's a good number. Tapi kita dapat 77 bilion. So kita lagi tinggi. So maknanya yang ni, what I want to conclude dekat sini. Pertama, kalau nak compare kerajaan 8 bulan dengan 33 bulan, secara logiknya, you cannot compare. Sebab 8 bulan ni, dia macam suku saja. Baru 1/4 je waktu dia. Itu pun kalau you compare ekonomi rakyat, you compare ekonomi negara, kita did better job than you guys in 32 months. Maknanya, itu kalau diorang minta compare, saya cabarlah sesiapa pun pergi compare benda ni balik. Kalau fakta saya tak betul, buat semula. Muhyiddin yang ni, dia tak boleh sebut benda ni. Cuba kita cabar Muhyiddin ke sesiapa kata, pelaburan kita lagi banyak daripada PH. Tak boleh sebut. Sebab faktanya kita betul. Sebab tu yang dia boleh ratib apa? DAP, LGBT, kalimah Allah. Itu dia boleh sebut. Sebab apa? Itu je yang dia boleh main sentimen. Kalau main sentimen, we respect Perikatan Nasional, you win. Tapi kalau main fakta dan angka,
kita menang jauh. Kalau 8 bulan kita boleh kalahkan you guys. Kalau bagi kita 5 tahun, tercerit Muhyiddin tu duduk belakang. Sebab itu dia nak kerajaan ni jatuh. Aku rasa lepas 5 tahun rakyat akan tak pandang Muhyiddin who. Saya takut nanti dia dah ke dalam kot. Ya. Dia punya kes macam ni menunggu macam kereta api Ya. lalu tadi. Ya, orang kita api ya tak pasal. Okey Fadli, biar Fadli Ya, jawab Fadli. I want jawab. to. Kalau angka saya salah, betulkan. Biar depan 1000 orang saya dimalukan dengan angka yang salah. Tapi saya tak salah. Ya. Silakan Fadli. Jangan terjun. Sebagai anak jantan sila jawab apa yang telah dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Apa lagi Fadli? Balon balik Fadli, balon. Tak apa, aku backup. Aku Balon backup. balik Farhan. Balon Fadli, balon. Farhan ni kau tak bengkek tengok dia. Kan? Semacam je tengok kecil besar. Dia ni orang Fahmi ni. Kau nak marah kat Fahmi kan? Kau nak marah kat Fahmi, akaun kau kena ban ke apa, kau lepas kat dia. Silakan. Cepat. Dia pernah marah pasal akaun dia kena ban, dia pernah marah ke? Tak adalah, aku pun tak kenal saja je. Tapi kalau betul Fadli ataupun geng PN, bagi tahu Fadli dekat geng PN, kalau akaun kena ban, jangan call Fahmi dulu. Rujuk dulu Saifuddin Abdullah, bekas Menteri Komunikasi. Rujuk dulu Anwar Musa, bekas Menteri Komunikasi. Tanya Tan Sri Anwar, Datuk Saifuddin, betul ke Fahmi ni dia ada power untuk buang akaun saya? Saya boleh garanti dua ni kata tak boleh buat pun. Sebab apa? Diorang walaupun tak bijak, diorang tak sebodoh tu. Diorang pernah duduk portfolio Menteri Komunikasi. Diorang tahu Menteri Komunikasi tak boleh buang mana-mana akaun. Hanya kerana kritik kerajaan. Tak boleh. Kalau tak Cik Yani dah lama hilang Twitter. Waktu PN dulu. Saya pun hilang Twitter. Adam Yusof pun sama. Semua hilang. Tak boleh buat. Sebab tu kelakar tau Yani. Saya dekat Twitter dulu, if I want to tweet anything, I will call several leader. Saya akan tanya, betul tak fakta saya ni? Betul tak ni? Kadang-kadang kita takut salah. Kita rujuk tau sebelum tweet. Diorang benda basic and you have 2 former ministers to verify for you. Tanya, betul tak Fahmi ada kuasa begini? Dia ada 2, sama ada kamu tak check dan kamu bodoh, ataupun kamu dah check tapi kamu niat untuk fitnah. Itu saja. Dan dua-dua itu adalah satu sikap yang cukup hina untuk mana-mana pemimpin parti Islam lah. Dan I think Fadli ni kita boleh remove sebab dia pun tak nak buka mic. I think we can remove and dia dah tercedok. Ya, I think kita cuma ada 5 minit je sebelum pukul 12. We need to stop nanti. Nanti takut orang kata kita campaign. 5 minit lagi kita ni. Tak apa, kita ulas isu semasa dan you also not a calon, no worries. Oh ya, alright. You have sababu apa ni, Farhan? Ada yang okey, cuma tak perlu lewat nanti kan orang lain pun nak kerja. Kalau you rasa you nak keluar, you cakap je lah. Okay, tak apa. Then I think 5 minutes I boleh turun kejap lagi. How to... Dah 5 minit lagi. Tak, nak turun bagi tahulah. Nanti aku tendang kau. Yani. Lebih baik bagi Yasir tu tanya soalan daripada Mbazir. Yasir lah. Turun je lah Fadli. I think you can remove Fadli. Dia tak ada niat dia nak tukar. Tak apa. Dia nak tukar forum ni jadi forum. Yani nak simpan lauk tu. Mute je bagi Yasir tanya. Saya nak simpan lauk ni untuk siapa? Bersahur. Okey, silakan Yasir. Terima kasih. Fadli tu bagi mute dululah. Nanti kan dia menyebuk. Nanti boleh turunkan. Bukan kita takut, tapi dia tak boleh cakap fakta. Kita semak. Nanti kan bising pula. Baik. Terima kasih Yani dan kawan-kawan, Abang Adam dan juga Farhan. Miwa juga. Okey. Saya ada soalan simple saja. Soalan dia begini, dalam 7-8 bulan yang kita dalam kerajaan perpaduan ni. Kau dah cakap, aku bagi kau dah cakap. Silakan Yasir. By the way Fadli kita Fadli please respect Fadli ni kena belajar hormat orang ni. Tak, kau dah cakap, aku dengar. Aku nak cakap kau nak tutup mic aku. Okey, cepat. Habiskan. Fadli cakap dulu Fadli. Silakan. Perangai PF macam ni terus cepat. Janganlah koyak ke tu. Tadi. Aku nak cakap kau dah tutup mic aku. Kenapa? Okey. Sekarang mic dah buka kan? Cakap sekarang Fadli. Aduh. Lepas tu kau cakap aku tak ada telur. Aku nak cakap kau dah tutup mic. Woi, macam ni perangai korang. Okey, sekarang Fadli kau dah ada telur dah tu. Silakan cakap. Pandai oi, pandai betul. Fadli kau dah ada telur dah ni. Kau dah ada telur dah. Boleh. Teruskan cakap.
Oi, tiba-tiba cakap aku tak ada telur. Ui, Tak, bagus dah ada dah. orang. Dah ada telur dah ni. Dah ada dah. Okey, cakap. Yasin. Macam ni kejap. perangai. Tak. Macam ni. Ni kejap saya nak cakap Fadli. Masalahnya bukan nampak pun. Muka kau pun tak nampak. Ini kan telur kau. Sekejap. Sekarang ni. Kau tutup mic aku, oi. Contoh ini kan Kenapa telur kau kau macam mana. Aku nak tahu kau ada ke tak ada. Oi, kenapa kau tutup mic? Tak nampak telur kau. Cuba tunjuk. Jadi, tak apa. Kita try bagi dia tanya soalan. Kita dengar. Silakan. Pengecut. Jangan tutup mic, bodoh. Janganlah koyak sangat. Ini yang berlaku. Kalau perkataan kebetulan bila keluar, kenapa? Bila TikTok detect, akaun kena buang, dia salahkan Fahmi nanti. Padahal algoritma TikTok boleh detect all this. Orang cakap aku dengar. Aku nak cakap kau orang tutup mic. Kenapa? Tadi dah panggil banyak kali. Kenapa tak cakap Pakcik Oi? Aku nak cakap kau orang tutup mic aku. Aku malah tahu kau orang tutup. Aku tengok baru tahu. Cakaplah sekarang. Sekarang ni. Okey, cakaplah. Cakap. Kita layan dia dulu. Cakap. Aku ni dia panggil BN. Cakap sekarang. Okey, kita bagi silent. Kita bagi silent moment sekejap. Bagi silent moment. Bye. I think dia just nak attention. Kalau tak ada soalan, dah keluar dah. I think tak ada soalan lah. Dia tak ada soalan. Dia cannot kalau dia takkan fakta, dia tak boleh. Tak mampulah Farhan. Kau bagi tadi tu berderet kot. Memang Muhyiddin tak boleh jawab, dia pun lagi. Okey. Farhan, aku dah kata kalau nak defend YB Fahmi, elok-elok sikit Farhan. Okey. Kenapa kau ketawa? Boleh ke nak tanya soalan? Tu bos dah sampai? Kan aku dah cakap. Bos dah sampai dah. Tanya soalan terus kat bos lah. Esok kabinet. Aku tak tahu. Meeting. Farhan. Esok nak bangun awal. Nasib baiklah YB masuk. Farhan nak nangis lah tadi. Kenapa? Tak ada. Dia dah keluar lah. Oh, ya. Tak apa. Okay, Adi, I think silakan. Tak, you can continue. Saya singgah sekejap je. Saya datang nak muncul nak tanya satu soalan je sebab dah tengah malam kan. Dia tanya soalan. Kempen. Sembang dia. Ya, saya tanya soalan. You all ada nampak tak menantu Muhyiddin? Kami tengah cari YB. Itulah. Kan. Kat mana nak cari lah? Dah suruh dah Walaun cari YB. Ya. Dia kita sekarang ada lawangan baru, Refornusi. Betul. YB dia ada beza tau. Datuk Seri Anwar punya tangan yang angkat tu dia tegak lurus tau. Tapi kalau Sanusi dia mungkin sebab dia tu dia punya tu sengit sikit. Dia cukup tak cukup padu lah. Kenapa dia angkat macam ni je? Dia tak boleh angkat macam ni. Dia angkat macam ni je. Dia ingat dia panglima, tapi Datuk Seri Anwar dulu kena belasah separuh mati tau sebelum dia angkat tangan macam tu. Sanusi ni kena panggil dengan polis pun dia kecut. Harap badan je besar. Tapi kan YB dia kata dia tak nak minta maaf pada Winston Tan tadi. Siap sedialah kena saman 200 juta. YB alang-alang dah ada kat sini nak tanya satu soalan sekali dengan Farhan, boleh ke? YB dia utama kan? YB singgah kejap. Okey, YB dia utama. Okey, macam ni. Soalan ni tadi nak tanya tapi ada kawan tu dia bising-bising jadi dia dah keluar, sekarang nak tanya. Soalan macam ni, 7 bulan, 8 bulan kita dalam kerajaan. Alhamdulillah. Dari segi bila kita tengok harian punya pergerakan engagement sosial media dengan traditional media, soalan saya adalah yang mana kalau boleh YB bagi sikit gambaran, engagement mana yang lebih efektif? Sama ada di social media ataupun di lapangan melalui komuniti madani yang Farhan sebut tadi ataupun di social media macam TikTok ni. Yang mana yang kita panggil 80-20 lah, Pareto punya ni kan, kita nak dapat yang the most yang kita boleh usahakan. Kalau nak tengokkan yang paling mudah mungkin media sosial sebab kita boleh kalau kena message dia, message tu boleh pergi kepada ramai ya. Kalau komuniti madani face to face ni dia bagi saya dia lebih kepada isu mungkin isu tempatan, isu setempat dan direct communication. Dia mungkin mungkin kalau kita tengok macam konsep perang, dalam perang kita ada
infantry, artillery dengan air force contohlah kan, navy kan. Tapi mungkin social media ni dia macam air war kan, dia macam air war. Maksudnya kita tak tentu siapa yang akan kena, kita tak tahu siapa yang betul-betul akan dengar. Macam bila orang 1.8k yang tengah tonton contoh sekarang ni, kita tak tahu diorang ni dari mana, kita tak tahu diorang ni pengundi ataupun bukan. Jadi engagement macam tu tak ada. Bila kita buat face to face, dia boleh more personalized kan. So yang tu lebih kepada infantry hand to hand combat lah, kita kata kan, lebih kurang macam tu. So dia kalau media sosial ni, bagi saya dia boleh set the ambience, dia boleh set the mood. Tapi at the end of the day, kalau dalam konteks pilihan raya, kunci dia ialah kita nak menang pilihan raya. Jadi nak menang pilihan raya ni, kita kena pastikan pengundi hadir ke pusat mengundi untuk buang undi, dan dia buang undi untuk kita kan. Tapi macam mana nak pastikan, kalau kita hanya bergantung kepada media sosial je, dia tak cukup. Sebab dia masih ada elemen fizikal untuk pengundi tu hadirkan diri ke pusat mengundi. So dia memang dua-dua ni penting. Dan samalah juga dengan katalah pengumuman dasar. Kita antara dasar yang diumum dan kesan yang dirasai on the ground, yang ni pun ada dua level yang berbeza lah. Dua-dua penting, dan dua-dua ada tempat, ya, ada tempatnya. Dia tak boleh overly rely kepada satu. Okey, baik. Lanjutan daripada itu, soalan dia, betul tak assumption ni, masa PRU 15 hari tu, assumption kita orang muda, saluran yang muda-muda semua ke TikTok, orang yang lebih senior 1, 2, 3 pergi kepada WhatsApp. Itu dah punya sumber maklumat. Betul ke tanggapan ni setakat ni? Saya rasa tu mungkin tak terlalu jauh dari kebenaran mungkin. Tapi biasanya mana-mana kumpulan pengundi, dia akan ikut a certain trend. Kita boleh kata macam ni lah, ada yang penyokong tegar kepada parti, cakap apa pun dia dah tentu dah tetap pilihan dia. Ada yang atas pagar, dia akan buat keputusan mengikut fasa. So yang pengundi tegar ni, dia tak payah masuk kempen pun dia dah tahu dia dah pilih pilihan dia apa. Bagi yang atas pagar, dia akan kaji dan dia akan evaluate. Dia tak semestinya sedar, mungkin bawah sedar, mungkin subconscious kan. So kadang-kadang dia akan buat keputusan bila hari penamaan calon, bila dia tengok siapa calon yang bertanding. Kemudian mungkin 3 hari sebelum hari mengundi, ada yang dah buat keputusan kan. Dan on the day hari mengundi pun mungkin ada yang akan hanya buat keputusan sambil dia berdiri dekat line untuk pergi buang undi. Saya pernah dulu ada seorang pengundi ni, dia kata, YB, mula-mula saya nak undi calon BN masa tu, Datuk Raja Nongcik. Tapi masa tu YB keluar daripada pusat pengundi. Lepas tu YB nampak saya, YB senyum kat saya. Lepas tu terus saya kata saya pilih YB lah. So dia bukan necessarily intellectual, tapi mungkin cara orang buat keputusan tu berbeza dari orang ke orang, dan dia ada sebab-sebab yang hanya dia tahu kenapa dia pilih orang macam ni kan. Ada juga orang yang dia langsung tak tahu kenapa dia pilih. So sekarang ni kita boleh kata dalam konteks pilihan raya, katalah pilihan raya negeri, nak pilih antara calon A, B dan mungkin C, ya, mungkin sama ada parti-parti lain lah ataupun bebas. Yang buatkan seseorang tu, first dia kena kenal parti yang bertanding. Kedua, dia kena cek dia kisah tak kisah pasal calon. Ketiga, mungkin ada beberapa isu yang kalau dia rasakan parti mana yang dekat dengan hati dia, dia akan undi lah. So lebih kurang macam itulah. Okey, baik. Baby, host. ada satu soalan Baby, berkaitan dengan branding Baby.
mohon penjelasan berkenaan 3 dominant brand lah yang saya nampak. Pertama, branding Madani. Kedua, branding Perpaduan. Ketiga, branding Rahmah. Apa yang saya faham, branding Madani itu contohnya macam Malaysia Madani, maknanya besar lah, the big one. Dan branding Perpaduan tu the government itself, kerajaan perpaduan. Dan Rahmah itu adalah produknya. Contohnya yang macam terbaru ni apa? Package 5G Rahmah, package Rahmah, something like that. So macam mana tu? Nak bagi lebih faham. Betul, lebih kurang macam tu. Madani tu adalah konsep yang besar, gagasan yang besar, idea yang besar. Perpaduan tu rujuk lebih kepada pembentukan kerajaan atas titah nasihat tuanku. Jadi kita ketepikan perbezaan, kita kumpulkan kekuatan, kita bangunkan negara. Rahmah tu salah satu daripada ikhtiar kerajaan untuk menyelesaikan masalah rakyat atas dasar kasih sayang. Itu salah satu konsepnya. Dan mungkin kalau nak katakan ada prinsip-prinsip daripada konsep Madani tu yang dia inform cara kita fikirkan dasar untuk dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan. So kita nampak contoh baru-baru ni 27 Julai Perdana Menteri umumkan ekonomi Madani. So dia ada kerangka, dia ada beberapa fokus utama macam ekonomi digital, dia ada tenaga boleh baru, dia ada banyak ya. Jadi ni tugas kementerian masing-masing untuk cerakin, untuk deep dive, untuk umumkan. So macam Kementerian Komunikasi dan Digital, saya dengan Farhan, tugas kami antara lain kita kena atasi masalah jurang digital antara kawasan yang ada internet, yang tak ada internet. Lepas tu kita ada cabaran untuk tarik pelaburan masuk ke Malaysia selain daripada Elon Musk, Amazon Web Services yang buka data center dan macam-macam lagi. Dan kalau boleh ada peluang untuk ekspor ekonomi digital dari negara kita keluar. Contoh, saya bagi contoh yang paling ni lah. Kita tak fikir Grab ni kita punya, tapi sebenarnya Grab tu kita telah ekspor ke negara Singapura. Dia asalnya Malaysia. Jadi ke depan kalau kita tengok kalau ada produk branding ya, ataupun kita ada perkhidmatan yang diusahakan oleh company dekat Malaysia, apa yang boleh kita lakukan untuk bawa ke negara-negara lain. So contoh, malam tadi saya sempat pergi ke pelancaran ataupun premier gala filem Malbat Misi Bakara. Jadi ni filem yang akan mula ditayangkan 24 Ogos, seminggu sebelum Hari Kebangsaan, Hari Merdeka. Dan Finas ada tadi hadir, dan saya kata cabaran untuk Finas ialah macam mana kita boleh bawa filem-filem termasuk macam Malbat ke negara asing, terutama rantau Asia Tenggara, ASEAN. Sebab kita nampak bagi industri filem kita ada lebih kurang 34 juta penduduk, tapi yang betul-betul mungkinlah betul-betul pergi tengok filem ni dekat panggung wayang ni mungkinlah dalam 45 juta orang, contoh kan. So macam mana kita nak sustain kalau itu sahaja audience kita? So kita kena fikirkan melalui KKD konsep ekonomi madani itu membangunkan konten yang boleh kita bawa ke rantau Asia Tenggara dan keluar. So inilah antara yang kita usahakan. Baik. Okey, menarik. Okey, 3. Dan nak tanya lagi nanti kan YB nak tidur. Itulah. Satu soalan lagi. Boleh tak? Satu soalan. Saya baik. Boleh. Sebab saya nak bagi peluang kepada Farhan. Biasanya saya yang marah dia. Suruh Farhan ni Farhan yang jawab. Okey, soalan ni Farhan akan jawab. YB nak dengar. Tak apa. Saya boleh jawab. Boleh jawab. Okey. Okey, boleh tak YB Menteri sekali lalu terangkan sedikit perjalanan yang package 5G Rahmah tu, macam mana dia akan dilaksanakan, kontrak langganan apa semua tu, dan postpaid Rahmah untuk penyewa awam kan, sebab ramai lagi yang belum jelas tentang kontrak langganan tu macam mana, dari segi harga tu macam mana dan sebagainya.
Okay, kita sekarang ada 3 package Rahmah bawah KKD. Pertama, package prepaid Rahmah. Jadi yang RM5 sebulan untuk B40 dan anak muda, veteran, ya. So itu package prepaid Rahmah. Semua telco sediakan package Rahmah yang prepaid ni. Kedua, kita ada package internet Rahmah. So yang ni melalui Unify dari RM89 sebulan turun ke RM69. InsyaAllah lepas bulan 9, banyak daripada penyedia perkhidmatan internet jalur lebar ni, high speed broadband ni, dia akan harga internet tu akan makin berkurangan. Dan kita ada yang ketiga, package 5G, package postpaid insentif postpaid Rahmah untuk penjawat awam. Semua penjawat awam nanti, telco-telco dia akan keluarkan kenyataan macam mana hujung bulan ni, start daripada 31 Ogos, penjawat awam boleh dapat rebate RM10 daripada package postpaid yang dia subscribe sekarang. Jadi itu telco-telco nanti dia ada sistem internal dan akan selaraskan. So semua penjawat awam dapat RM10 off, ya, daripada postpaid yang dia ada sekarang. Dan kita ada package 5G Rahmah. Package ni akan mula ditawarkan oleh semua telco start 31 Ogos sempena Hari Merdeka, Hari Kebangsaan. Sesiapa saja boleh langgan. 60 GB RM60. Tapi kita boleh beli phone 5G Samsung ataupun Honor dengan harga RM240. Tapi untuk 100,000 B40 yang pertama boleh dapat pada harga RM120 sahaja, 50% off. So it's a good deal sebab kalau kita tengok sebelum ni memang susah kita nak bayangkan RM1 1 GB. Yang sekarang ni kita dapat RM1 1 GB. Tapi saya kena bagi tahu, memang sebenarnya mula-mula berhempas pulas juga perbincangan tu. Farhan adik masa kita bincang, Farhan. Yep. Dia Dramatik. kata susah tadi. Dia dah cerita dah mula-mula. No, I cakap, Cik Ani tanya, how's your character in the office? Saya kata, karakter YB sama. Nak tengok karakter yang berubah waktu D dengan telco. Kau ni pecah pula lubang. Aku tanya macam tu. Saya cakap, when D with telco, you can see the different side of YB Fahmi lah untuk runding turun harga kan. Very serious lah masa tu. Maknanya dia kata. Sebab saya bagi tahu telco ni dia punya market cap untuk 3 public listed telcos, dia nilai saham dia 110 bilion. Jadi dia memang besar. Jadi bila kita berunding dengan telco yang listed dan unlisted, yang sama ada public listed ataupun private, biasanya dia ni entiti yang besar dengan aset yang banyak, dengan staff yang ramai. Lepas tu kadang-kadang ada di belakang mereka ni tycoon ataupun orang-orang besar. Jadi saya menteri je kan. Saya menteri kan. Tapi kita kena tegaskan yang kita buat ni bukan untuk keuntungan peribadi. Saya tak dapat 1 sen pun. Kan, saya tak dapat apa-apa pun daripada ni. Tapi kita ikhtiarkan, kita minta semua telco faham ini adalah untuk rakyat. Konsep Rahmah ni macam yang Datuk Seri Salahuddin pernah jawab dalam parlimen, dia adalah satu falsafah tentang kasih sayang. Company yang earn more, dia kurangkan sikit earning dia tapi dia bantu yang lain. Dan yang dibantu tu bukan not necessarily orang yang berada, dia ramai yang orang yang perlukan bantuan. Of course, kita boleh kata memang ada banyak package yang lagi murah contoh. Dan itu that is free market lah. Kan, maksudnya memang boleh dapat terpulang kepada syarikat masing-masing. Ya, tapi yang saya ikhtiarkan, saya minta telco faham salah satu paksi, salah satu teras kepada usaha kerajaan perpaduan ni ialah konsep Rahmah. Itu sangat penting, kasih sayang kepada rakyat. Itu yang kita fokuskanlah. Sama ada dia orang setuju tak setuju, suka tak suka, kan. Okay. Tadi YB nak tanya pada Farhan ke? YB kata ya, ke Farhan.
Ha. Bukan. Saya nak tanya. Okey. Tanya soalan. YB menyamar jadi wala on. Jadi biar dia tercedok. Farhan, awak tak takut ke awak tak sokong PAS awak masuk neraka? Nak jawab. Alamak Farhan lain merah pula dah. Farhan lain merah. Dia tiba-tiba on jammer tu. Dia on jammer tu, dia lain merah tu. Oh, dia on jammer. Farhan. Alamak. Farhan. Tak betul. Dia tiba-tiba dah tak ada internet tadi. Okey. Ya. Tiba tak ada internet. Soalan saya Farhan, awak tak takut ke awak tak sokong PAS nanti awak tak masuk syurga? Jawablah Farhan. Alah tiba-tiba lain merah. Alah nampak sangatlah line ni walaun. Dia tak bagi jawab lah. Kena jam Farhan. Jangan buat malu YB lah line. Tadi elok je. Kenapa YB tanya je line saya terus hilang? Line ni walaun ni saya rasa ni dia tak bagi jawab ni. Line walaun PAS ni. Farhan ni saya tanya lagi sekali Itu yang kita mention network sharing tadi. Tengok. Itu 5G ke bukan tu Farhan? Kejap tukar network. Okey, sementara waktu siapa-siapa lain ada soalan? YB, tadi kan? Tadi YB masuk awal-awal tadi YB ada tanya ke mana hilangnya menantu Muhyiddin kan? Patutnya mungkin kita boleh tawarkan sesuatu ke siapa yang jumpa. Macam reward kan? Macam reward, macam cari anak kucing hilang. Kadai. Tapi yang saya yang menarik tu tengok Muhyiddin jawab no comment kan. Sebenarnya bawah KDN YB ataupun bawah KKD sebenarnya yang NIISE tu. Yang mana tu? Yang menantu Muhyiddin dapat tender tu, projek tu. KDN. Bawah KDN ya. Untuk sistem untuk immigration kan? Ya. Okey, baik. Farhan dah okey dah. Sila jawab. Tak takut ke tak masuk syurga? Saya guna tukar digi pula. Okey. Farhan, awak tak takut ke awak tak sokong PAS, jadi tak takut ke tak dapat masuk syurga? Jawab. Takut nak jawab lah baby. Takut. Kalau saya jawab macam itu kena kecam. Tak. Awak salah. Ya, jawapan yang sebenar ialah PAS bukan agama. PAS adalah parti politik yang berdaftar dengan ROS. Ya. Islam tu adalah agama. Islam tu bukan parti. Ya, jadi PAS tak ada monopoli ke atas agama Islam. Ada je asatizah dan ulama dan umara yang bukan dalam PAS. Betul? Dan kita tengok PAS pun dia begitu ramai pimpinan PAS yang dah kalah saman fitnah. Ya, malah ada yang kerusi PAS kat Kuala Terengganu, ahli parlimennya didapati terlibat dalam aktiviti sogokan. Ya, jadi dia sebut, tapi sebenarnya yang saya paling risau ialah budaya kafir mengkafir, budaya takfiri. Ya. Ini sebenarnya yang merosakkan ukhuwah dan boleh mematahkan silaturahim sesama kita. Macam kita tengok masa Faiz Fadil pergi berkempen dekat pasar, orang PAS tak nak salam dia. Salam je pun, bukannya takkan tu pun tak boleh. Lepas tu makcik nenek tu ya, yang kata UMNO kafir sampai kiamat. Ya. Kan? Jadi saya rasa ajaran apa ni? Parti Islam, tapi ada ke Islam ajar
untuk tidak lihat saudara, untuk apa nama ni, berkelakuan sedemikian rupa kan. Jadi saya rasa salah asuhan ni. Betul. Tapi saya bersetuju dengan YB. Nampak macam awal-awal ni macam nampak joke semua, tapi ini perkara yang serius YB. Sebab dia melibatkan pemikiran, mindset, dan benda tu dah jadi sangat parah kan. Sampai guru-guru terlibat menyebarkan apa doktrin ni dan sebagainya kan. Macam yang PRU 15 tu. Tapi macam mana kita nak, bukan kata nak mengekang, tapi macam mana nak, okey, sekarang ni budak-budak dah di brainwash, dah di doktrin, macam mana nak meneutralkan balik supaya generasi yang akan datang tu tidak menjadi lebih melampau, sehingga kan macam tadilah hubungan kaum, hubungan antaragama tu dia jadi makin kuat. So adakah benda ni di bawah apa Menteri Agama ataupun Menteri KKD ataupun integrasi ataupun macam mana YB, ataupun sekolah-sekolah ke mana ke? Dia sebab ini puluh tahun punya ni, nak reverse balik tu bukan kerja yang senang tu. Saya rasa dia mesti diusahakan dengan cara yang tak disebut dalam TikTok. Ya, tapi memang saya nampak ada keperluan untuk kita baik pulih perpaduan dalam masyarakat. Kalau kita taksub, kalau kita keterlaluan dalam pemikiran yang agak menyimpang, ya, ini dia akan merosakkan negara kita. Itu sebab antara lain saya rasakan Raja-Raja Melayu, khususnya yang di Pertuan Agong, waktu majlis sambutan memperingati 50 tahun pemergian almarhum Tun Dr. Ismail Al-Haj, Istana Negara ada keluarkan kenyataan tentang perpaduan dan pentingnya kita peringati Tun Dr. Ismail. Dan beberapa hari lalu sewaktu peluncuran buku Titah Sultan 2, Tuanku Sultan Nazrin bertitah juga tentang isu perpaduan, dan kita lihat pesanan ataupun titah nasihat Raja-Raja Melayu ni sekarang terutamanya dia lebih kepada isu jangan memecah belahkan umat, jangan kiranya rosakkan perpaduan dalam masyarakat. Ini saya rasa sangat pentinglah untuk kita. So insya-Allah lepas pada end nanti, ya, walau apa pun berlaku, tidak akan berlaku perubahan kerajaan. Istana Negara, ya, yang di Pertuan Agong banyak kali dah nak kata bagi hint, ya, masa sambutan Ma'al Hijrah baru-baru ni, tuanku titah tinggal berapa bulan je lagi sebelum tuanku berhijrah balik ke Pahang. Ya, jadi itu pun bagi saya kita kena faham, ya, makna dan erti apa yang dititahkan oleh tuanku. Dan kita pun tengok sebelum ni titah Sultan Johor pun sama. Sudahlah. Ya. Dan pentinglah kita fikirkan tentang perpaduan, bukan sekadar perkataan, bukan sekadar amalan luaran, tapi tahun ini kita sambut 66 tahun merdeka Tanah Melayu dan 60 tahun terbentuknya Malaysia. Apa maksud pembentukan Malaysia? Apa yang diperjuangkan oleh negarawan dan bapa Malaysia, bapa perpaduan seperti Tun Dr. Ismail dulu, terutama selepas